Kan? Kan? Duduk. Okay, baik, boleh kita mulakan Tuan Muaz sekalian, insya-Allah. Boleh ke? Boleh kita mulakan tak? InsyaAllah boleh. Boleh Okay, Boleh. Okey, baik kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu buat kesian kalinya dalam ruangan maya pada hari ini. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT juga tuan-tuan sekalian kerana kita masih lagi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada masa dengan Al-Quran. Di saat ramai manusia dia sangat berkeinginan ada masa dengan Al-Quran, tapi kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih untuk kita berada dalam masa yang kita inginkan. Okey, berkeinginan saja tidak mencukupi, tetapi takdir Allah menyebabkan kita berada dalam masa tersebut adalah satu perkara yang kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi syukur. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita kerap kali bertanya kan, Allah ni sebenarnya sayang ke tidak pada kita? Kan mungkin ini persoalan yang kerap kali muncul dalam kepala kita. Allah sayang ke tidak pada aku? Allah sayang ke tidak pada aku? Jadi tuan-tuan sekalian, berada dalam kelas Al-Quran, ini tandanya Allah sedang menyayangi kita semua. Ini tanda Allah telah memberikan sayangnya kepada kita. Okay? Sebab Ar-Rahmanu 'allama Al-Quran. Yang akan mengajarkan kita Al-Quran adalah Allah Ar-Rahman. Maka kalau siapa yang boleh masuk kelas nak belajar sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kalam dia, maka ini tanda Allah sedang memberi sayang kepada kita. Okey, sebab Ar-Rahmanu 'allama Al-Quran. Baik tuan-tuan sekalian, tanpa kita panjangkan masa, sebab masa kita tak panjang, 1.5 jam ni bagi saya dia tak lama. Okey. Jadi kita terus kepada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Pada kuliah yang lalu, which mean pada bulan lepas, sebab hari ini 1 Februari kan. Okey, pada bulan lepas kita dah berbincang mengenai apakah itu tadabbur. kita telah mulakan tahun 2021 dengan kita membahaskan semula ataupun refresh semula bagi orang yang pernah dengar tentang apa itu tadabbur. Jadi tuan-puan sekalian, dalam mana-mana kelas tadabbur, tak kira dengan saya ataupun dengan mana-mana tempat kita pergi kelas tadabbur, dia mesti berakhir dengan tadabbur itu tidak sekadar kita faham tafsir. Bukan sekadar kita boleh membahaskan semula apa kupasan para ulama-ulama tafsir. Tapi tadabbur itu adalah bila mana kita nampak, selepas kita faham ayat tersebut, kita nampak macam mana kita nak mengamalkan dia dalam kehidupan. Itu adalah tadabbur. Sebab tadabbur itu mesti berakhir dengan amal. Mesti berakhir dengan amal dan disambung dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tidak dinamakan tadabbur kalau tidak membuahkan amal dan tidak membuahkan pembersihan jiwa. Maka mudah-mudahan tuan-puan sekalian pada hari ini kita mohon pada Allah supaya Allah berikan kita kefahaman dan Allah
memberikan kita ilham untuk kita nak beramal dengan apa yang kita fahami. Seterusnya kita nak Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan jiwa kita dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, insya-Allah. Baik tuan-puan sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan surah Al-Mulk. Okey, surah Al-Mulk pada ayat yang ke-13. Okey, surah Al-Mulk ayat yang ke-13. Okey. Pada siapa yang baru join pada kelas yang sebelum ini, tak apa tuan-puan sekalian, jangan berisau. Saya akan bekalkan nota kepada tuan-puan sekalian lepas habis kelas nanti. Which mean habiskan ayat ke-30 sampai ayat 30, barulah saya akan berikan nota. Baik tuan-puan sekalian. Pada kuliah yang sebelum-sebelum ni, kuliah yang terakhir kita bincang surah Al-Mulk, kita dah bahaskan ataupun dah bercerita sehingga ayat ke-12. Yang mana kalau kita masih ingat ayat ke-12 ini tuan-puan sekalian, dia berbicara mengenai orang-orang yang beriman dalam keadaan tidak dilihat. Okey. Sebab itu ayat ke-12 ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah menyebutkan tuan-puan sekalian, orang-orang yang beriman dalam keadaan tidak dilihat. Ini adalah satu perbuatan yang sangat tinggi kualitinya, kerana Allah kata untuk orang yang mampu beriman dalam keadaan tidak dilihat oleh manusia-manusia lain, lahum maghfirah. Allah kata untuk mereka ada keampunan, dan untuk mereka bukan sekadar ada keampunan, Allah tambahkan pakej satu lagi, adanya ajrun kabir, adanya pahala yang besar, adanya ganjaran yang besar. Maka tuan-puan sekalian, saya rasa pada kuliah sebelum ni saya terlupa nak bawa satu hadis yang kita boleh tengok rupa-rupanya betapa tinggi kualiti orang-orang yang beriman dalam keadaan tidak dilihat. Sebab hari ini ramai manusia mengejar amal ataupun mengejar untuk jadi baik untuk dilihat oleh manusia. Tetapi dia hilang semangat dan roh untuk mempersembahkan ibadah itu kerana Allah semata-mata. Nah, so dia buat sesuatu amal, tetapi ada dimasukkan juga dalam hati dia perasaan untuk orang lain tengok. Oh, aku nak biar orang tahu ya aku buat benda ni. Tambah-tambah na'udzubillah tuan-puan sekalian, pada hari ini sangat menyedihkan, ada trend-trend orang-orang beramal siap buat live Facebook. Kan? Buat live Facebook, ada pula beramal dalam keadaan bangun tahajud, dia boleh buat pula rakaman dan upload dekat media sosial. Ini satu benda yang bagi saya tuan-puan sekalian, mungkin niat dia untuk memberi semangat pada orang lain, tetapi tuan-puan sekalian kena ingat, syaitan ni dia punya kerja bukan menyebabkan kita akan tinggalkan amal. Tapi syaitan antara licik tak licik dia punya godaan, dia akan bagi kita buat amal tu, tapi dia akan cacatkan sikit-sikit amal kita. So asalnya amal tu cantik, tetapi disebabkan kita rasa alah tak apalah, kita nak bagi semangat kat orang lain. So syaitan ni punya licik tuan-puan sekalian, dia tak akan menyebabkan kita tinggalkan amalan tu, tapi kita still buat, tapi dia akan mula masukkan benda-benda yang akan mencacatkan amal. Hati-hati dengan godaan dan permainan syaitan. Termasuklah tuan-puan sekalian, cuba anda tengok dalam cerita surah Yusuf. Saya nak cerita pasal macam mana licik tak liciknya syaitan ni menggoda kita. Kalau anda nak tengok betapa liciknya syaitan menggoda manusia, kalau anda pernah baca surah Yusuf tuan-puan sekalian, kan ada babak Nabi Yusuf AS digoda oleh Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz itu kita panggil ataupun yang kita biasa kenali sebagai Zulaikha, ataupun setengah riwayat menyebutkan namanya Zalikha. Okay? Jadi tuan-puan sekalian, kalau anda perhatikan babak itu, cuba tengok macam mana syaitan memperelokkan satu benda yang tak baik lalu jadi baik. Okay? Tengok satu. Seorang isteri yang sudah berkahwin. Okay, dia tu pula adalah isteri kepada Al-Aziz. Isteri yang orang besar. Which means orang bukan kaleng-kaleng, bukan orang biasa. Dia ada pangkat, dia ada harta, dia ada rumah agam yang besar, istana. Tetapi tuan-puan sekalian, tiba-tiba dia merasakan macam, tak apa kot, aku nak goda hamba aku. Sebab Yusuf ni tuan-puan sekalian, memang Allah bagi kelebihan pada dia, dia ada wajah yang sangat tampan. Wajah yang sangat tampan. Lalu bila mana Imratul Aziz nak goda dia, first kali macam mana tuan-puan sekalian? Wa ghallaqatil abwa. First kali tidak ada dikata untuk goda terus Nabi Yusuf. No. Allah kata licik tak licik syaitan ni goda manusia untuk buat dosa. First kali dia kata, jangan terus goda, relax. Walaupun kau ni adalah isteri pembesar dan Yusuf tu adalah kau punya hamba, jangan goda terus, relax. First kali adalah ghallaqatil abwab. Tutup semua pintu-pintu sampai kau biar dengan dia seorang-seorang je kat situ. Maksudnya kau dengan dia terbiar seorang-seorang. Tidak ada orang kedua dan ketiga. Okey? Wa ghallaqatil abwab. Nak kata tuan-puan sekalian, betapa dahsyatnya istana Al-Aziz ni,
Dia punya pintu nak sampai ke bilik kamar itu, bilik tidur tu, ada bukan satu pintu, tapi ada abwab, ada banyak sangat pintu. So first kali syaitan hasut kepada Imratul Aziz, buat apa benda? Tutup semua pintu. Abwab, dia bukan babun. Kalau babun, satu pintu. Abwab, banyak pintu. Jadi tuan-puan sekalian, first kali, tutup semua pintu. Dan bila semua pintu dah ditutup, tuan-puan sekalian, apa expectation kita kalau kita, bukan kita lah, apa expectation kita pada seorang perempuan yang telah menutup semua pintu dan dia sekedudukan hanya dengan seorang lelaki yang dia sangat tertarik dengan wajah tampannya. Jadi tuan-puan sekalian, timbullah rasa untuk apa? Sebab first kali dia rasa, okey, aku dah secure ni, aku dah selamat ni. Sebab apa? Sebab kalau ada pintu pertama buka, kita mungkin boleh dengar. Kalau ada pintu kedua dah dibuka, kita boleh dengar. Sebab kita mungkin di pintu ketiga, kita mungkin di pintu yang keempat. Jadi mendatangkan rasa selamat untuk buat dosa. Licik syaitan, dia tak terus kita buat benda tu. Dia tak terus kita buat dosa tu terus. Tidak. Dia akan perelokkan sedikit demi sedikit sampailah kita akan berani nak buat dosa tu. Dosa menggoda tu last kali. Okay? Dia menanggalkan semua pakaiannya, itu last kali. Tapi mendatangkan rasa selamat nak buat dosa tu dulu. Tutup semua pintu, hanya dia dengan Yusuf saja dekat dalam bilik, tuan-puan sekalian. Inilah betapa liciknya syaitan. Termasuklah kita pada hari ini, tuan-puan sekalian. Syaitan nak suruh kita tinggalkan amal, dia tak kata begini, jangan buat. No. First kali, dia akan cacatkan sikit. Dia kata, dia akan mulakan dengan, alah tak apa kot orang lain tengok amal kau buat. Nanti orang lain akan bersemangat tengok amal kamu. Tapi tuan-puan sekalian, bila orang lain bersemangat, orang puji dia. Oh, baguslah kamu beramal pada malam hari. Baguslah kamu buat benda ni. So, bila pujian menyebabkan kita rasa apa, tuan-puan sekalian? Oh, kita dah mula rasa bangga. Kita dah mula rasa macam, oh, ada orang menghargai apa yang saya buat selama ini. Saya berdoa pada Allah pun, Allah kadang-kadang tak jawab doa saya. Tapi bila saya buat dekat Facebook, tiba-tiba ada orang puji saya, wah, saya dapat populariti. Saya dapat sanjungan. Saya dapat perkara-perkara yang baiklah daripada orang-orang yang melihat saya beramal. Jadi tuan-puan sekalian, tengok, tak tinggalkan lagi amal tu. Kita still buat. Tapi dah mula cacat sikit demi sikit, sikit demi sikit. Sebab itulah Suratul Muluk setiap malam, Allah peringatkan kepada kita, bila kita baca ayat ke-12 khususnya, Allah bagi tahu, wahai manusia, hidup kamu dekat dunia ni bukan nak beramal untuk ditayangkan kepada manusia. Bukan untuk manusia mengiktiraf apa kamu buat. Tapi hidup kat dunia, matlamat terbesarnya adalah untuk Allah iktiraf apa kita buat. Hari ini hidup kat dunia jadi terlalu sakit. Kenapa tuan-puan sekalian? Kerana kita terlalu lelah mencari perhatian dan pengiktirafan manusia. Kita lelah sebab tu. Kita letih sebab tu. Sebab kita nak orang recognize, orang iktiraf apa kita buat. Tapi Allah pesan kat kita, hidup kat dunia ni iktafi ataupun hasbunallah, cukup Allah yang memberi pengiktirafan terhadap apa yang kamu buat. Sebab itu ayat ke-12 sebut, Allah kata tak perlu risau. Kalau orang tak tengok, tak apa. Aku sentiasa melihat apa kamu buat. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Walaupun kamu tidak dilihat oleh manusia, tapi walaupun kamu dalam keadaan ghaib, aku still lihat kamu. Dan bila aku nampak kamu berseorangan beribadah hanya senya nak tunjukkan yang kamu ni beramal hanya senya pada aku, maka Allah kata adanya maghfirah, adanya keampunan dan adanya ajrun kabir, adanya pahala yang besar. Jadi saya nak bawa satu hadis tuan-puan sekalian, mungkin menjadi kita punya ruang ataupun cara kita nak beramal dengan ayat ke-12 ini. Nabi SAW ada menyebutkan satu hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, berkaitan dengan 7 orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang ni saya rasa ramai yang nak dengar. Ini Allah kata dalam hadis tersebut, Nabi menyebutkan sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la azilla illa zulluh. Nabi menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada 7 orang yang sentiasa mendapat naungan Allah. Dia tak dapat naungan lain dekat akhirat nanti. Hanya senya naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara benda yang sangat luar biasa. Nikmat Allah berikan kepada 7 golongan ini. Dan apakah 7 golongan tersebut tuan-puan sekalian? Yang pertama adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Ini adalah golongan yang pertama. So, ini adalah golongan yang kita kalau boleh tuan-puan sekalian, walaupun kita kata, ustaz, ini imamun adil, saya bukan imam, saya bukan pemimpin.
Tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Bila Allah nak cipta manusia, Allah tak sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardil insan. Tapi Allah kata fil ardi khalifah. Itu bezanya tuan-puan sekalian. Allah sebut kita punya nama first kali bukan sebagai manusia al-ins ataupun insan. Tapi first sebutan kita, sebutan sebagai manusia, kita dalam Al-Quran tidak disebut sebagai insan ataupun an-nas. Tapi disebut sebagai khalifah. Khalifah. Dan benda yang melibatkan khalifah ni ada tanggungjawab kepemimpinan. Maksudnya we are all leader. Kita adalah semua pemimpin tuan-puan sekalian. Tidak terkecuali. So imamun adil, walaupun kita tidak memimpin satu negara, negeri ataupun dunia sebagai contoh, tapi sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. So kita kena adil pada diri kita. Sebab itulah doa Nabi Adam AS. Okey, sebelum tu, lawan bagi adil apa? Lawan bagi adil, zalim. Betul? Kan? Lawan bagi adil, zalim. Lalu tuan-puan sekalian, ada tak keadaan-keadaan yang disebut oleh Al-Quran, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, menggambarkan ada keadaan-keadaan manusia boleh jadi zalim. Walaupun dia bukan seorang pemimpin, dia bukan leader, dia bukanlah sebagai orang yang pegang jawatan, tapi Allah kata dia ada possibility, ada kemungkinan untuk dia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Ada tak ada? Ada. Sebab itulah bila mana Nabi Adam AS, dia makan buah tu, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa doa yang dititipkan oleh Nabi Adam untuk nak minta ampun pada Allah? Dia sebut apa benda teman sekalian? Rabbana zalamna. Kenapa tak? Disebut, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Zalamna, kami menzalimi diri kami sendiri. So nak kata tuan-puan sekalian, walaupun tak pegang jawatan sebagai pemimpin, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab lawan bagi adil adalah zalim. Jadi ada kemungkinan kita ini menjadi orang yang zalim terhadap diri sendiri. Jadi jadilah pemimpin yang adil kepada diri kita sendiri sekurang-kurangnya. Satu, imamun adil. Nombor dua, tuan-puan sekalian, warajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid. Orang kedua adalah seorang lelaki yang jiwanya terikat kepada masjid. Ini adalah orang kedua. Seorang lelaki disebut warajulun. Yang ni spesifik. Warajulun. Rajul ini adalah lelaki. So lelaki yang hatinya terikat kepada masjid. So mungkin ada orang nak tanya, Ustaz, lah ni kan sekarang ni kan tak boleh nak pergi masjid. So macam mana ni Ustaz? Saya ni dapat tak nawangan Allah Azza wa Jalla? Laki-laki mungkin tanya. Jadi tuan-puan sekalian, hati ni disebut oleh Allah mu'allaq. Hatinya terikat. Cuba tanya masing-masing. Sebelum ni waktu kita dapat keizinan, dapat kebebasan pergi masjid, kita pergi tak masjid? So kalau kita pergi masjid, tak ada masalah. Tapi sekarang ni, bila mana ada sekatan, tak boleh pergi masjid, macam mana hati kita tuan-puan sekalian? Adakah kita meronta-ronta, tak boleh nak pergi masjid? So kalau kita ada jiwa yang rasa membuat-buat, meronta-ronta, rasa tak senang duduk, itu tandanya kita lah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Sekurang-kurangnya ada tak perasaan tu? Tak dapat pergi masjid, rasa meronta-ronta, tak dapat solat Jumaat, rasa meronta-ronta. Itu tandanya orang yang telah diikat hatinya dengan masjid. Itu nombor dua. Nombor tiga, wasyabu nasya'a fi ibadati rabbi. Yang ketiga adalah pemuda yang aktif beribadah kepada Tuhannya. Cantik kan Nabi sebut ni macam Nabi dah tahu dah apa yang akan berlaku hujung-hujung ataupun pada umat akhir zaman. Kenapa Nabi duk sebut wasyabun? Syabun ini maksudnya pemuda, syabab, pemuda. Kenapa? Sebab hari ni tuan-puan sekalian, kita nampak orang-orang yang rajin beribadah, yang banyak beribadah bukan orang muda. Yang banyak beribadah, yang pulun beribadah banyak-banyak, kita nampak orang apa? Orang-orang yang sedang meniti usia-usia emas. Kan? Tidaklah kata tua tuan-puan sekalian, dia sedang meniti usia emas. Jadi tuan-puan sekalian, Nabi duk sebut dengan jelas, sangat spesifik, orang yang mendapat naungan Allah adalah pemuda-pemuda yang manfaatkan masanya aktif beribadah kepada Allah. So kalau kita ni golongan pemuda-pemuda, jadi tuan-puan sekalian, Nabi dah sebut kalau kita nak mendapat naungan Allah, kita kena jadi orang yang aktif beribadah, Okay? So saya tak nak panjangkan syarahan sebab ini nak masuk ayat 13, tapi nak tambahkan added value pada kuliah sebelum ni. Itu nombor 3. Nombor 4 tuan-puan sekalian, warajulani tahabba fillah. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai, berkumpul dan berpisah kerana Allah. Okay? Warajulani tahabba fillah. Maksudnya tuan-puan sekalian, 2 orang
yang saling mencintai, which means saling berkasih sayang. Tahabbani juga maksudnya saling berkasih sayang. Dia berkumpul kerana Allah dan dia berpisah juga kerana Allah. Hari ni tuan-puan sekalian, hari ni kita berkumpul kerana apa? Kerana kita nak bersukaria semata-mata, ataupun kita ada perkumpulan tu kita ada tujuan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni banyak kita mesej, kalau kita ni sebelum PKP sebelum ni, kita WhatsApp kawan kita ni nak jumpa sebab apa? Jom kita pergi mana? Mengopi. Lepas tu mengopi tu pula tambah pula dosa-dosa tuan-puan sekalian. Duk mengumpat pasal orang lain. Kalau kita duk cerita pasal benda-benda betul tak masalah. Kan bersembah pasal agama okey sikit. Ni duk mengopi dengan orang lain, duk mengopi dekat kedai kopi, duk bersembah pasal orang, duk cerita pasal buruk orang. Ataupun dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai membawang. Duk membawang, itu kita tak seronok tu. Okay. So tuan-puan sekalian, bertemu kerana Allah. Ataupun hari ni banyak yang berlaku adalah kita nak jumpa kawan kita ni sebab apa? Jom kita pergi shopping. Shopping saja. Pergi shopping lah, nak ajak sembang lah. Tapi tidak ada tujuan kerana Allah. Dan berpisah juga kerana Allah. So berpisah ni maksudnya macam mana? So berpisah kerana Allah, maksudnya kita mengharapkan keredaan di sebalik perpisahan itu. So bagaimana kita nak tunjukkan yang kita redha di sebalik perpisahan itu tuan-puan sekalian? Bila kita berpisah, kita akan sentiasa mendoakan dia. Kita sentiasa ingatkan dia, bukan kerana kita sekadar merindui, aku rindu kamu, tidak. Tapi kita ada rasa nak berdoa kepada orang tersebut untuk Allah bagi keselamatan ke, untuk Allah bagi rahmat kepada dia. Ini tanda orang yang mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mencintai kerana bertemu dan berpisah, tapi mencintai kerana Allah boleh berlaku dalam keadaan tidak dilihat sekalipun. Contoh Nabi Yaqub alaihissalam dengan Nabi Yusuf. Abang-abang Yusuf alaihissalam menyangkakan tuan-puan sekalian, dengan dia berlakon ataupun create satu plot, Yusuf alaihissalam telah mati dibaham oleh serigala, lalu dia menyangkakan ayahnya akan mula hilang perasaan cinta kepada Yusuf. Lalu akan mula menambatkan cinta kepada abang-abang lain. Sebab abang-abang ni kenapa dia buat plot tersebut? Kenapa dia buat konspirasi tersebut? Sebab dia rasa jealous. Sebab dia kata ayah kami lebih sayang kepada Yusuf alaihissalam. Lalu bila mana abang dia kata, kita akan buang dia jauh-jauh sampai ayah tak boleh jumpa lagi dia, supaya lepas kalau Yusuf dah tak ada, ayah akan mula sayang kat kita semua balik. So tuan-puan sekalian, apa yang berlaku selepas itu? Ternyata sangkaan mereka silap. Mereka menyangkakan bila orang tu tak ada depan mata, kecintaan makin berkurang. Tapi tersilap sangkaan abang-abang Yusuf, tak ada Yusuf depan mata, lagi bertambah cinta Yaqub kepada anak dia. Ini tanda apa tuan-puan sekalian? Ini tanda orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah. So tak mestinya nak bertambah cinta tu kena tengok depan mata tuan-puan sekalian. Dan babak ini saya nampak berlaku dalam kehidupan saya. Saya boleh kongsikan pengalaman. Saya PJJ dengan was saya dekat 3 tahun tuan-puan sekalian. 3 tahun saya PJJ. Alhamdulillah tahun 2020 saya bertemu kembali dan dapat duduk sekali dengan was saya sekarang. Tapi kalau siapa yang pernah follow kuliah saya sebelum ni, saya kerap kali minta doa supaya Allah pertemukan saya kembali dengan isteri saya. So 3 tahun saya PJJ tuan-puan sekalian, perkahwinan percintaan jarak jauh. Apa PJJ ni? Pernikahan jarak jauh. Macam mana? Perhubungan jarak jauh. Mana tahu lah. P tu saya tak tahu apa benda. Perhubungan ke, pernikahan ke, percintaan. Tak tahulah. Tapi nak kata tuan-puan sekalian jarak jauh. So kadang-kadang kita nampak, percintaannya hanya akan dapat dibugarkan dengan bertemu. Tapi ternyata tuan-puan sekalian saya faham. Rupa-rupanya bila kita berjauhan, cinta tu makin kuat. Kan bila diwujudkan perasaan rindu dan sebagainya. So saya tak nak cerita pasal cerita saya tuan-puan sekalian, tapi nak kata hari ini tak semestinya orang itu kena bertemu baru dia dapat bercinta, tetapi ini tanda cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Yaqub dengan Yusuf alaihissalam. Okey, baik, itu contoh untuk bagi gambaran warajulani tahabba fillah tu. Okey, baik. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atu zata mansib wa jamalin. Yang ke berapa tadi? Yang ke 5. Seorang lelaki yang dipujuk rayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia mengatakan, faqala inni akhafullah. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Saya ringkaskan macam inilah. Seseorang lelaki yang digoda oleh wanita yang mempunyai pangkat dan kecantikan, lalu lelaki tersebut bukannya kata aku tergoda dengan kamu, tapi lelaki tersebut mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. So nak kata yang kelima ni adalah lelaki yang tidak termakan dengan godaan wanita. Lebih kurang kata macam itulah. Lelaki yang tidak termakan dengan godaan wanita. Macam Nabi Yusuf alaihissalam jugalah.
Tapi kalau anda tengok apa dialog yang diucapkan oleh Yusuf alaihissalam lain dengan apa yang disebutkan dalam hadis ni. Sebab Yusuf digoda dengan begitu dahsyat sebab wanita Imratul Aziz dikatakan oleh Allah telah mendedahkan segala tarikan. Bukan sekadar kelunakan suara tetapi riak tubuh badannya telah menunjukkan segala tarikan kepada Yusuf. Tapi apa lafaz Yusuf pada waktu itu? Dalam hadis ni kalau digoda wanita sebut laki tu kena sebut inni akhafullah. Tapi siapa tahu apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam waktu diuji dengan godaan nafsu yang menggelojak. So apa yang disebut oleh Nabi Yusuf? Siapa tahu? Ada siapa yang tahu tak? Siapa ingat? Jangan lupa unmute dulu kalau nak cakap. Ataupun boleh komen. Okey, kalau tak ada, okey. Yang disebut oleh Yusuf alaihissalam adalah ma'adallah. Kalau anda baca surah Yusuf, anda akan nampak babak ini. Yang bila mana Nabi Yusuf digoda oleh Imratul Aziz, disebut oleh Allah, Nabi Yusuf melafazkan ma'adallah. Ini juga boleh jadi amalan kita tuan-puan sekalian. Kalau ada perasaan nak shopping tu tinggi, rasa tak puas hati, orang tu ada, saya pun nak juga ada, orang tu ada handbag, saya pun nak ada handbag. Orang tu nak ada kitchen cabinet baru, kita pun nak ada kitchen cabinet baru tuan-puan sekalian. Orang tu ada kuali tefal, kita pun nak kuali tefal. Orang tu ada pinggan korel, kita pun nak pinggan korel tuan-puan sekalian. Jadi kalau diuji perasaan nafsu sebegitu, antara ajaran Yusuf alaihissalam adalah sebut ma'adallah. Nak saya tulis ke macam mana sebut dia? Saya tulis kat ruangan komen Mim, Ain, Alif, mana huruf dal? Ma'adallah. Okey, ni. Saya letak kat komen tu. Ma'adallah. So nanti anda carilah dalam surah Yusuf tu, anda cari babak, saya tak ingat berapa, anda cari babak Nabi Yusuf alaihissalam digoda. Memang inilah yang disebut oleh Nabi Yusuf. Ma'adallah. Apa maksud ma'adallah? Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis ni dia berbeza. Okay, dia berbeza sebab disebutkan oleh Nabi bila mana orang tu digoda oleh wanita, maka lelaki ini menyebutkan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah Subhanahu wa taala. So either one can be. Boleh, tak ada masalah. Nak sebut akhafullah pun boleh, nak sebut ma'adallah pun boleh. Tetapi yang ni diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Anda boleh bayang tak tuan-puan sekalian, Nabi Yusuf ni dia punya babak godaan tu dahsyat tak dahsyat. Dia berada dekat satu tempat yang tidak ada parent pun yang berdekatan dengan dia. Mungkin kalau kita nak buat dosa, kadang-kadang kita duk fikir, macam mana perasaan parent aku kalau orang lain dapat tahu, apa kalau parent aku dapat tahu aku buat benda ni. Ibu dan ayah Yusuf pun sangkakan dia telah meninggal dunia, dah mati, sebab katanya abah-abah Yusuf telah dimakan oleh serigala. Dan dia berada dekat satu negara yang non-Muslim. Bukannya satu negara yang beragama Islam. Jadi tuan-puan sekalian, dia punya sebab untuk menerima ajakan tu kalau ikutkan sangat-sangat tinggi. Tetapi disebabkan dia ada Allah, maka sebab itu disebut ma'adallah. Okey, ma'adallah. Baik, itu dan keberapa dah? Yang kelima. Yang keenam. Okey, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu. Yang keenam, orang yang bersedekah secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang didermakan oleh tangan kanannya. So ini orang yang keenam yang mendapat naungan Allah. Orang yang bersedekah dalam keadaan seolah-olah gambarannya tangan kiri tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Macam kita mampu buat tak lagu tu? Biasa kalau kita tuan-puan sekalian, kalau kita sedekah tangan kanan, tangan kiri tahu sebab apa? Sebab ada pegang phone nak selfie. Tuan-tuan sekalian tak? Tangan kiri jadi tahu sebab kita buat macam tu. Nak selfie sikit sebab saya ada bagi pemberian kat orang tu. Okey, tangan kiri selfie, tangan kanan bagi. Kan tuan-puan sekalian? Sebab itu dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perkataan pemberian ini adalah perkataan infak. Sebesar-besar pemberian, sebesar-besar sedekah, Allah tak sebut sadaqah. Sadaqah itu pemberian juga. Tapi apa lagi tinggi daripada sedekah? Namanya infak. Apa beza sedekah dengan infak tuan-puan sekalian? Infak ini datang dari perkataan nafaqah. Ini perkongsian untuk anda nampak betapa ajaibnya bahasa Quran. Infak datang dari perkataan nafaqah. Dan kalau anda buka kamus tuan-puan sekalian, ma makna nafaqah? Nafaqah itu maksudnya adalah tunnel ataupun terowong. Itu maksud nafaqah. Root word dia ataupun aslul kalimah, nafaqah itu maksudnya terowong, tunnel. Dan apakah sifat terowong tuan-puan sekalian? Kalau ada pintu masuk dan pintu keluar, kalau ada orang, contoh ada cahaya dekat pintu masuk dan pintu keluar,
ada orang dekat tengah-tengah terowong tersebut. Jadi kalau kita duduk dekat pintu masuk, kita nampak ada orang, tapi kita kenal tak siapa orang dekat dalam terowong tu? Tak kenal. Sebab ada cahaya dekat pintu keluar, kita dekat pintu masuk. Ada orang dekat tengah-tengah. Kita nampak ada orang tu, kita cuma nampak bayang. Tapi tak kenal siapa orang tu. So idea tentang terowong adalah sesiapa yang berada dalam terowong, mungkin kita nampak jasad, tapi tak boleh kenal pasti siapakah pemilik jasad tu. Jadi bila sebut nafaqah, itulah ideanya. Bila mana infak, tuan-puan sekalian, apakah cara untuk kita nak capai sedekah tu dalam bentuk infak? Mestilah diberi dalam keadaan tidak dilihat oleh manusia lain. Kita nampak pemberian tu, ada orang memberi, tapi siapa yang bagi tu, siapa nama dia, macam mana muka dia, tidak dapat dilihat. Itulah infak. Dan sebab itulah tuan-puan sekalian, menariknya, nafaqah boleh membentuk perkataan infak. Ada satu lagi perkataan yang mungkin anda akan lebih faham apakah maksud nafaqah ini. Nafaqah juga boleh membentuk perkataan munafiq. Nafaqah, infak. Nafaqah juga boleh membentuk perkataan munafiq. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, orang munafik ni kita boleh nampak ke dia? Dia ni tuan-puan sekalian, orang munafik ni tuan-puan sekalian kita panggil sebagai musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Dia punya perwatakan Masya Allah, warak dia terlebih warak daripada orang yang sebenar-benar warak. Pemakaian dia lebih Islamik daripada orang yang betul-betul Islamik. Sangat baik. Tapi dia memusuhi agama secara diam-diam. Sebab itu orang munafik tidak dilihat. Sebab itu nafaqah teruk. Munafik adalah orang-orang yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tak nampak dengan mata kasar. Hanya Allah yang boleh mengenal siapa orang munafik ni. Okay. Sebab orang munafik ni antara slogan yang kerap kali diulang-ulang kepada orang-orang sekeliling kampung dia adalah, dia akan sentiasa menyebutkan waqalu lan macam mana ya? Walladzina yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dia sentiasa menyebutkan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari kiamat. Tapi Allah menempelak statement mereka itu dengan mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan daripada kalangan orang-orang yang beriman. Maksudnya apa teman sekalian? Orang beriman ni kerap kali kat mulut dia kata, saya beriman, saya percaya kiamat. Saya beriman, saya percaya kiamat. Tetapi teman sekalian, Allah yang mengatakan wa ma hum bimu'minin. Aku tahu dia bukan beriman kepada Allah. Okey? So jelas ya teman sekalian. Sebab itulah infak ini idenya adalah pemberian dalam keadaan tidak dilihat oleh manusia. Dan siapa yang dapat lakukan perkara ini, inilah ganjaran yang Allah berikan. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulihi mi'atu habbah. Siapa yang melakukan infak, bukan sedekah, infak kata Allah. Allah kata kamathali habbatin, seperti satu biji benih. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Satu biji benih, dia tumbuh lagi 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada lagi 100 biji, tuan-puan sekalian. Inilah orang-orang yang akan digandakan dia punya amal sedekah dia. Dengan cara memberikan sedekah tidak dilihat oleh manusia. So inilah yang dimaksudkan oleh hadis ini, orang yang mendapat naungan Allah yang ke-6, dia sedekah seolah-olah tangan kirinya tak nampak apa yang tangan kanan bagi. Itu adalah yang ke-6. Dan yang terakhir ni tuan-puan sekalian, yang ada kaitan dengan ayat 12. Baru nak sampai masuk surah Al-Mulk tuan-puan sekalian, tapi nak kongsi lah. Okay? Yang terakhir ni, golongan ke-7 ni ada kaitan dengan ayat ke-12 ni. Yang mana Allah menyebutkan, yang ke-7 adalah apa? Yang ke-7, warajulun dzakarallah khalilan fasadat ainahu. Apa maksud dia? Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian lalu menitiskan air mata. Okey. Yang ni disebutkan. Saya ulang yang terakhir golongan yang ke-7, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian lalu menitiskan air mata. So ini adalah golongan ke-7 yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. So sama tak dengan apa yang dibawa oleh Allah dalam ayat ke-12 ni? Sama. Allah kata innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Allah kata mereka ingin takutkan Allah dalam keadaan tidak dilihat, bil ghaib. Tidak kelihatan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah kata untuk mereka ada keampunan dan adanya ganjaran yang besar. So kalau nak dikompilekan ataupun nak disekalikan perbahasan dalam hadis ini tuan-puan sekalian, jelas kat sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman dalam keadaan mengharapkan redha Allah, tidak mengharapkan redha manusia, nakkan perhatian Allah je. Allah kata ganjaran untuk dia apa benda tuan-puan sekalian, dia mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti.
Macam tuan-puan sekalian, dekat akhirat nanti tuan-puan sekalian, dekat padang mahsyar, kita dengan matahari tuan-puan sekalian sejengkal sahaja. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian, naungan Allah inilah yang akan menyebabkan kita tenang dekat padang mahsyar nanti, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan So mudah-mudahan ini amal kita untuk ayat ke-12. Kita nak biar kita boleh amalkan 7 amalan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih tuan-puan sekalian. So tidak ada masalah dan yakinlah untuk beramal dengan hadis sahih. Baik, hari ini kita masuk ayat baru. Iaitulah ayat ke-13. Yang mana Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-puan sekalian, pada kelas yang orang-orang yang dah lama dia dah biasa dah. So sangat penting memulakan satu perbahasan ataupun satu ayat ni kita kena mulakan dengan isti'adzah. Okay, kita boleh baca bermacam-macam doa tuan-puan sekalian untuk kita nak mulakan pembelajaran Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran sendiri, surah An-Nahlu ayat ke-98. Saya ulang, surah An-Nahlu ayat 98, Allah menyebutkan tuan-puan sekalian, sebelum nak baca Quran, mesti kena baca benda. Allah sahi minasyaitan doa. Tapi tuan-puan sekalian, dalam Quran ada satu tempat Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kamu nak baca Quran, kamu kena baca isti'adzah terlebih dahulu. Isti'adzah ni apa benda? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Macam-macam doa kita boleh hafal, tak ada masalah nak baca, tapi jangan lupa baca isti'adzah. Yang ni Allah sebut dengan clear dalam Al-Quran sendiri. Okey. Yang doa-doa tu tak ada, tetap bukan kata tak ada tak boleh baca, tidak, tapi dalam Quran sendiri yang clear Allah kata sebelum nak baca Quran mesti kena baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab hari ni kita tak faham ayat tu bukan sebab kita tak faham, bukan kita rasa macam benda tu susah, tidak. Tapi kita susah nak faham disebabkan adanya gangguan syaitan tu. Sebab tu kita susah nak faham. Sebab Allah kata Quran ini adalah walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Allah bersumpah bahawasanya segala benda dalam Al-Quran itu, Allah kata yassarnal Quran, semuanya mudah. Patutnya senang nak faham. Tapi kalau kita rasa susah nak faham pada ini tuan-puan sekalian, dah tahu dah jawapannya. Sebab apa? Sebab syaitan dan iblis sentiasa mengacau kita untuk rasa susah nak faham Quran. Okay? Sebab tu Allah suruh kita ucap Alhamdulillah. Suratul Kahfi ayat pertama kan. Nombor 1 lagi, ayat pertama lagi Allah suruh kita ucap syukur. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Kita bersyukur sebab apa benda tu dalam ayat pertama tu? Bersyukur sebab Al-Quran, Al-Kitab lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada bengkang dan bengkok untuk nak faham. Sebab hakikatnya Quran ni senang dan mudah nak difahami. Tapi dengan syarat bila mana kita minta Allah jauhkan kita daripada syaitan dan iblis. Sebab tu saya kata nak masuk ayat baru tadi, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Okey. Apa-apa tempat pun, mana-mana kelas pun, jangan lupa mengamalkan isti'adzah yang disebut oleh Allah sendiri dalam surah An-Nahl ayat 98. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 13 Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Yang mana terjemahan ringkas ini tuan-puan sekalian adalah dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan ataupun dengan nyaring. Sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung dalam dada kita. So nak kata tuan-puan sekalian, menariknya Allah kata, kenapa kamu, sebab kadang-kadang, sebab kalau tengok ayat 12 tadi, kan saya cerita ada orang-orang yang bimbang, dia kata macam, aku ni beriman, aku beramal, orang tak nampak pun. Kadang-kadang, aku beramal seorang-seorang ni malam-malam hari ni. Ada orang nak tengok ke amalan aku ni. So Allah kata tuan-puan sekalian, kamu beramallah secara diam-diam, rahsia. Ataupun kamu beramallah secara jahar sekalipun. Bagi Allah untuk melihat kedua-dua keadaan ini sama saja. Sebab kalau manusia, dia mungkin boleh tengok benda yang tersurat, benda yang jahar depan mata. Tapi manusia tidak akan mampu untuk melihat benda yang sir, benda-benda yang rahsia. Jadi Allah kata, kamu bisik ke, kamu cakap kuat ke, kamu menyembunyikan diri kamu ke, kamu jaharkan diri kamu ke, untuk melihat semua keadaan ini, mendengar semua keadaan ini, Allah kata sama saja. Kalau manusia nak dengar isi hati manusia macam mana, dia minta orang tu luahkan juga. Akhirnya kena jadi jahar jugalah. So benda rahsia orang tak mampu nak kenal pasti. So ini adalah gambaran betapa dahsyatnya Allah SWT punya Maha mendengar dan Maha melihat.
Sebab itu tuan-puan sekalian, saya nak tanya tuan-puan sekalian, jujur jujur. Anda boleh komen, anda boleh bersuara. Jujur tuan-puan sekalian apa perasaan anda bila mana, nak kata macam mana, contoh, dekat dunia ni kan kalau anda ada pasangan, anda seronok tak bila mana anda buat something, tiba-tiba anda nampak macam pasangan anda tidak suka dengan apa anda buat. Tapi dia tak sebut yang dia tak suka. Contoh, kalau pergi kedai makan kan, kadang-kadang kita nak minta some food kan. Kadang-kadang kita nak minta setiap steam limau ke ataupun setiap 3 rasa. Katakanlah ini 2 menu. Ada orang puasa ke hari ni? Hari ni Isnin kan. Sampai hati nak sebut menu-menu sebegini. Okay. Contohlah ada siakap steam limau, adanya siakap 3 rasa. Katakanlah si isteri tu sangat suka siakap steam limau. Dan si suami pula sangat menggembari siakap 3 rasa. So akhirnya tuan-puan sekalian, kadang-kadang si isteri ni, dia sekarang nak uji. Dia suka uji suami kan. Dia uji suami dia, abang pilihlah apa-apa pun asal siakap je. Okay. Asal siakap tak ada masalah. So si suami pun duk geledah software dalam kepala dia. Apa benda lah yang disukai oleh isteri tu. Lalu tuan-puan sekalian, si isteri tu sangat mengharap, abang pilihlah siakap steam limau, please and please. Tapi dia tak sebut. Dia tak sebut kat mulut dia. Dia sangat mengharapkan suami dia akan pilih siakap steam limau. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, suami dia kata, okay, decided already, kita minta dan kita akan makan siakap 3 rasa. Habis. So tuan-puan sekalian, si isteri sampai ke sudah tak bersuara tuan-puan sekalian. Cuma waktu dia menikmati makan itu, dia menunjukkan nampak macam tak selesa. Dia nampak macam makan pun sikit je, cubit pun sikit je. Ya tak? Jadi tuan-puan sekalian, kadang-kadang si suami pun mula tertanya-tanya. Tadi dia kata mintalah apa-apa pun asal siakap 3 rasa. Tapi tiba-tiba asal siakap, tiba-tiba dia minta siakap 3 rasa, jadi masalah tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kita sakit bukan sakit jiwa, nak kata macam mana kita kadang-kadang jadi tak seronok bila mana kita buat something sebab kita tak tahu apa yang sedang difikirkan oleh orang yang kita sayang tu secara rahsia dalam diri dia. Tapi tuan-puan sekalian, Allah sebut antara nikmat syurga, antara nikmat syurga adalah Allah kata urban atraba. Sorry, macam ayat dia surah An-Naba tu, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba. Allah kata antara nikmat syurga nanti adalah pasangan kita nanti atraba. Pasangan kita nanti dalam syurga nanti, dia akan datang bersama-sama pasangan itu, sifatnya adalah sifat dia serasi. So dalam syurga nanti tidak akan ada possibility bergaduh. Sebab apa tahu? Si suami tahu apa yang isteri nak dalam kepala dia, dan si isteri tahu apa yang suami nak ada dalam kepala dia pun dia tahu exactly. Katakan dalam syurga tiba-tiba teringin nak makan siakap tuan-tuan sekalian, dia boleh main teka-teka dengan suami dia macam ni. Okey abang, kita sebut dalam kiraan 1, 2, 3, kita sebut sama-sama. Makan apa kita nak makan hari ni? Okey, 1, 2, 3, siakap steam limau. Serentak sama. Sebab Allah jadikan pasangan dalam syurga nanti pemikirannya paralel, sama. Sebab tidak ada lagi kerahsiaan di antara suami dan isteri dekat dalam syurga. Best tak best? So Allah kata dekat dunia kamu terbatas. Kamu boleh tengok benda yang jahar je. Tapi yang sir kamu tak boleh tengok. Kamu tak akan nampak, kamu tak boleh nak dengar. Tapi dalam syurga antara kenikmatan dia, antara keluar biasaan bestnya syurga ni, kamu tak akan ada rahsia, segala pandangan dan visual kamu dengan pasangan kamu is always the same. Seiring. Kalau kita pergi kedai makan tuan-puan sekalian, seorang minta limau panas, seorang minta barley panas bagi contoh. Tapi dalam syurga nanti everything akan sama je. Okay, abang nak minum apa? Abang tak payah sebut. Saya dah sebutkan untuk abang. Abang nak minum limau kan? Sama. So tuan-puan sekalian, itulah gambaran betapa bestnya syurga. So nak kata tuan-puan sekalian, dekat dunia ni terbatas. Dalam syurga tu nanti je yang kita akan dapat nikmat tu. Sebab Allah nak menggambarkan keharmonian rumah tangga dalam syurga ni, tidak akan berlaku pergaduhan. Dekat dunia ni kenapa bergaduh? Sebab si suami buat apa benda yang isteri tak suka. Tapi isteri tak sebut pun benda tu dia tak suka. Sama juga si suami terasa dengan si isteri sebab apa? Dia buat something yang suami tak suka. Tapi si suami tak bagi tahu pun yang dia tak suka benda tu. Nah, tapi antara best di syurga, kamu akan parallel cara pemikiran. Kamu akan selari cara pemikiran. Every single thing. Kamu tak akan bergaduh dengan, kita semua tak akan bergaduh dengan pasangan kita dalam syurga. Macam syok tak syok? Best tak? Kalau dapat nikmat, boleh selari cara fikir dengan pasangan kita. Yang ni susah nak capai kat dunia ni tuan-puan sekalian. Yang kita sentiasa dibisikkan dekat dunia ni adalah raikan perbezaan. Tapi dalam syurga nanti tak perlu raikan. Automatically sifat tu dah tak ada dah. Tak ada berbeza. Semuanya selari. Best tak best syurga nanti. Kamu tak akan bergaduh lah. Suami isteri insyaAllah. Okay. So tuan-puan sekalian, kembali pada ayat 13. Inilah gambaran betapa Allah itu maha kuasa.
secara jahar ataupun tersembunyi, Allah kata Allah dengar dua tu sama sahaja. Dan bukan sekali ni je dalam surah Al-Mulk je Allah sebut tentang Allah tahu rahsia dan jahar ni. Dalam surah Ar-Ra'du pun ayat ke-10. Surah Ar-Ra'du ayat ke-10 Allah disebutkan tentang perkara ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sawa'um minkum man asarral qaul wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribun bin nahar. Kata Allah surah Ar-Ra'd ayat ke-10, sama sahaja baginya sesiapa antara kamu yang merahsiakan kata-katanya dalam hati mahupun yang berterus terang, juga yang tersembunyi pada waktu malam dan yang keluar berjalan pada waktu siang. Allah kata sama je. Kamu bercakap waktu siang ke, waktu malam ke, kamu cakap terang ke, bersembunyi ke, dalam hati ke, Allah dengar sama je. Okay. Tidak ada benda yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan ayat ke-13, okey, saya nak tengok anda faham tak faham. Ini soalan cepu bukan emas tapi cepu cemas. Dia cemas sikit soalan ni. Okey. Soalan cepu cemas tuan-puan sekalian. Cuba jawab soalan saya. Okey, boleh komen, boleh bersuara. Baik. Agak-agaklah tuan-puan sekalian, kalau lepas kita tahu ayat ke-13 ni, rahsia ke ataupun yang jahar ke, Allah kata Allah dengar sama je, innahu alimun bidzatis sudur. Agak-agaknya Allah dengar tak segala niat kita? Apa yang terlintas ke hati kita? Dengar. Allah tahu ke tak tahu? Tahu kan? Okey, andai kata kita ada niat something yang buruk. Contoh kan, anda tak buat pun. Anda cuma niat macam ni je. Rasa tak puas hati lah dengan orang kita, orang sebelah rumah kita ni, jiran kita ni. Kita rasa tak puas hati. Lalu kita pun merancanakan, aku ni gembira betul lah kalau aku dapat bunuh dia. Contoh-contoh lah. Tak sampai lagi level kita, orang jiran kita macam tu. Seronok betul kalau aku dapat bunuh dia. Kalau dia tak ada depan mata aku ni, bahagia sikit dunia pada hari. Tak ada benda yang aku kena dengkikan setiap hari. Ni tiap-tiap hari tuan-puan sekalian, jiran kita bawa balik kereta baru, kita dah rasa sakit hati. Tak? Jiran kita ada lori perabot sampai kat rumah dia, kita dah rasa sakit hati. Tak? Tuan-puan sekalian, nak kata tuan-puan sekalian, kita ada terniat, kalau seronok aku dapat bunuh jiran aku ni. Dia tak ada depan mata aku ni, bahagia sikit rumah. Bahagia sikit aku punya diri. So anda terniat tapi anda tak buat. Anda cuma niat je, aku nak bunuh jiran aku. Nah, tapi anda tak bunuh betul-betul pun. Anda cuma niatkan saja. Bahagianya kalau anda dapat bunuh. Anda cakap macam tu. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak tanya, Allah tahu tak benda tu? Allah tahu kan? Okay. Tahu. Kalau Allah tahu benda yang buruk yang kita niatkan, saya nak tanya, agak-agaklah benda buruk yang kita niatkan itu, Allah akan tanya tak dekat akhirat nanti? Tanya. Kita tak buat pun. Kita cuma belum catat lagi. Allah catat ke tidak? Allah belum tak benda tu? Belum lagi, baru niat. Yang ini yang biasa kita tersilap faham ya tuan-puan sekalian. Sebab itulah tuan-puan sekalian, hari ni kita rasa confident kan, kita niat benda buruk-buruk pun tak apa, Allah tak catat sebab saya tak buat. Hati-hati tuan-puan sekalian ya. Sebab itulah tuan-puan sekalian, benda yang kita terdetik dalam hati meskipun tak buat, benda buruk saya masukkan kita terdetik benda buruk dalam hati, kita tak buat pun benda tu. Tuan-puan sekalian, segalanya akan dicatat dan diambil kira. Bukankah anda ada hafal satu surah namanya Al-Zalzalah? Allah sebut, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan sebesar zarah sekalipun semua kena hisap, termasuklah detikan-detikan tadi tu. Cuma bezanya adalah dia still akan dihisap, cumanya bila Allah tengok orang ni tak buat, maka Allah tak bagi dosa pada orang tu. Maksudnya dia tercatat dalam buku amalan kita. Dia tercatat. Cuma Allah tak bagi dosa sebab dia tak buat benda tu. Anda faham tak maksud saya? So anda kena betulkan statement anda selama ni. Dia bukan tak dicatat, kena catat. Cuma Allah tak bagi dosa sebab kita tak buat. Faham tak faham? So maksudnya dalam buku rekod kita yang buruk tu, adalah anda pernah terlintas untuk membunuh jiran anda kerana orang itu bawa beli sofa baru. Contoh. Anda pernah terniat untuk nak baling cat ke rumah jiran anda kerana dia baru cat rumah baru. Contoh. Ada dah. Benda tu semua dah direkod. Cuma yang tuan-puan sekalian, cuma Allah tak bagi dosa lah kalau kita tak buat benda tu. Tapi macam best tak tuan-puan sekalian? Best tak best? Benda tu ada dalam rekod. Tambah-tambah kita baca suratul Kahfi setiap hari Jumaat, Allah kata, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Segala yang kecil maupun yang besar akan ditayangkan di akhirat nanti.
Anda seronok tak nanti ada benda-benda yang cibis-cibis yang anda tak buat pun, cuma terniat, dipaparkan sekali. Oh, fulan bin fulan ni pernah terniat nak bunuh jiran dia sendiri. Oh, fulan bin fulan ni pernah terniat nak bocorkan tayar kereta cikgu dia. Contoh. Jadi tuan-puan, dia tak buat tapi dia terniat. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau kita terniat sebegitu first kali, kita tak nak buat pun kita tahu kita ni baik, takkan membunuh orang pun, kan? First kali bila terlintas sebegitu, istighfar cepat-cepat. Istighfar cepat-cepat. Tapi tuan-puan sekalian, istighfar hanya memberi jaminan anda diampunkan dosa. Tapi catatan masih ada tuan-puan sekalian. So macam mana ni Ustaz? Saya rasa dah banyak sangat saya terlintas benda-benda ni semua ni. Benda buruk tak usah kira lah Ustaz. Banyak kali dah saya terlintas ni. Macam mana Ustaz? Saya rasa macam kalau boleh akhirat nanti tolong jangan paparkan benda saya terlintas tu. Saya tak buat. So macam mana kita nak hilangkan benda tu? Istighfar jaminan untuk apa? Jaminan untuk diampunkan dosa. Nak hilangkan rekod. Macam mana? Taubat. Macam mana? Yelah taubat macam mana? Solat taubat. First kali memanglah kita berazam jangan buat lagi lah benda tu lepas ni. Sebab itu Allah kata benda yang paling penting nak kena jaga hati. Kan? Orang Cina kata mana? Kena jaga hati mah. Kan? Hati kena jaga. So tuan-puan sekalian, cara untuk kita hilangkan rekod, Nabi dah ajar. Nabi dah ajar dalam satu doa yang sahih. Yang inilah yang Nabi duk galakkan kita 10 malam terakhir. Kita dekat bulan apa sekarang ni tuan-puan sekalian? Bulan Jamadil Akhir. So kita tak lama lagi dah nak sambut Ramadan. Rasanya dah tinggal lagi 80 hari lebih kurang. 2 bulan lagi. Tak lama lagi datang tuan-puan sekalian Ramadan. Ramadan dah tak lama lagi tuan-puan sekalian. Ada benda yang Nabi galakkan kepada kita. Dan ini juga jawapan kepada persoalan tadi. Ustaz, macam mana saya ni nak hilangkan rekod-rekod. Saya tak buat Ustaz. Saya rasa menyesal duk niat benda-benda sebegitu dalam diri saya sebelum ni. Sebab itu 10 malam terakhir Nabi ajar satu doa yang special. Dan doa ini tuan-puan sekalian memberikan satu makna yang sangat besar. Kalau kita boleh baca doa ini dan Allah kabulkan doa ini kepada kita, dia punya resultnya adalah Allah bukan sekadar ampunkan dosa, tapi Allah akan delete segala rekod-rekod yang pernah kita buat sebelum ni. Doa apa yang Nabi ajar 10 malam terakhir? Okay. Nabi ajar kalau boleh setiap malam tuan-puan sekalian, setiap solat waktu, jangan tinggal benda ni. Jangan tunggu Ramadan untuk nak amalkan doa ni. Okay. Sekarang dah boleh mula dah. Apakah doa tersebut? Nabi sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa secara mufrad lah, secara singular. So kalau anda nak jamakkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya ulang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ustaz tulis. Oh tu dia. Sekejap, ramai amal request tulis. Sekejap, saya tulis. Allahumma. Saya ni sebab ada tab atas keyboard ni nak kena alih tab. Okey, Allahumma innaka jap ya. Lamalah sikit nak kena menulis ni sikit Allahumma innaka afuwun. Jap manfa. Ada orang nak tolong tuliskan afuwun. Tuhibbul afwa manfa tadi hilang dah fa ni. Afwa fa'fu. Ada yang dah tolong tuliskan fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey dah. Saya tuliskan untuk anda tuan-puan sekalian. Okey. Kalau nak, tapi bacalah jamak tuan-puan sekalian. Ustaz, saya nak baca seseorang boleh ke? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Boleh, tapi baca jamak lagi bagus. Bukankah kita Al-Fatihah diajar ihdina? Tunjukkan kami, bukan tunjukkan aku seorang je. Kan? Semangat perpaduan didukung dalam surah Al-Fatihah. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maksud Allahumma innaka afuwun ni, ya Allah, maksud afuwun ni maksudnya pengampun. Tetapi apa beza dengan Al-Ghafur? Apa beza dengan atau istighfar yang kita minta pada Allah tu bukan ke istighfar tu Ustaz dah cukup untuk kita minta ampun dengan Allah. Dia beza. Afun ini lebih tinggi nilainya berbanding istighfar. Sebab afun ini tuan-puan sekalian, kalau siapa yang mendapat afun daripada Allah, Allah Azza wa Jalla bukan sekadar ampunkan dosanya, tapi Allah akan delete segala benda-benda yang kita buat. Maksudnya dekat dalam buku amalan keburukan kita tu delete sekali, hilang sekali bersama-sama dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. So itu yang best. Saya buat formula ataupun idea sendiri ke? No, dalam Al-Quran pun bila Allah guna fa'fu ni, maksudnya forgive and forget. Maaf dan lupa.
Hari ini tuan-puan sekalian, we can forgive but we can't forget. Betul tak betul? Kita boleh maafkan tapi nak lupakan, sorry. Tambah-tambah kalau kawan kita buat khianat kat kita tuan-puan sekalian, dia minta maaf dengan kita. Minta maaf ya aku buat khianat kat kau ni sebelum ni. So kita mungkin boleh maafkan tapi parut kat dalam ni tuan-puan sekalian, kita tak boleh lupa. Asal jumpa muka orang tu tuan-puan sekalian, kita akan teringat dosa yang pernah dia buat kepada kita satu ketika dahulu. Tapi baiknya Allah bagi kita peluang untuk kita dimaafkan dan dilupakan dosa. Okay. Saya datangkan contoh supaya anda lebih yakin untuk mengamalkan doa ini dan anda berharap kepada Allah untuk kabulkan doa. Kenapa saya katakan afu ni maksudnya forgive and forget? Bukan saya buat idea sendiri. Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Imran. Ya, so saya cari untuk mas kalian ayat berapa je Surah Al-Imran. Sekejap saya cari. Surah Al-Imran ayat 159. Surah Al-Imran Al-Imran ayat 159 Surah Al-Imran ayat 159. Allah sebut apa benda dalam ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. So dalam ayat tu lepas tu ada perkataan yang kita nak cari tadi tu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ni tuan-puan sekalian, kalau tadi anda bertanya kepada saya, Ustaz, tak cukup ke kita istighfar? Istighfar kan minta Allah ampunkan dosa kita. Tapi kenapa dalam ayat ni tuan-puan sekalian ada fa'fu anhum wastaghfir lahum? Oh, 2 kali minta ampun ke? Ada fa'fu anhum satu. Istighfar pun ada lepas tu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. So apa al-farq? Apakah beza di antara fa'fu dengan istighfar? Sebab dua-dua tu diletakkan dalam satu ayat yang sama. So jelas kat sini istighfar dan afwan adalah satu benda yang berbeza. Okay, baik. Saya datangkan apa cerita di sebalik ayat 159. Saya percaya ayat 159 surah Al-Imran ini ramai orang pernah dengar. Tapi saya sedih sikit sebab ramai orang ikut ayat ini, 159 Al-Imran ini, dia sekadar tengok terjemahan je. Lalu dia kata ayat ini mungkin barangkali cerita pasal syura kot. Lalu dia nak meeting. Lalu dia nak cari ayat-ayat yang berkaitan dengan meeting dan syura. Lalu dia kata, oh ayat ni mesti cerita ada kaitan dengan syura ataupun meeting. Sebab ada perkataan wasyawirhum fil amr. So diguna ayat ni untuk cerita pasal kepentingan meeting ataupun kepentingan syura. Tuan-puan sekalian, itulah saya kata sebelum ini, kalau tengok terjemahan je tak cukup. Kita perlukan satu benda yang dinamakan sebagai tafsir. Sebab itu tafsir, tuan-puan sekalian, kalau kita buka tafsir ayat 159 Al-Imran ini cerita, dia ada cerita di sebalik dia. Cerita mengenai macam mana Nabi Muhammad SAW handle pasca peperangan Uhud. Selepas peperangan Uhud. Ayat ini cerita tentang macam mana Nabi handle konflik selepas peperangan Uhud. Baik tuan-tuan sekalian, peperangan Uhud menang ke kalah Nabi? Dengan tentera-tentera. Uhud menang ke kalah? Oh, tak ada suara. Kalah Ustaz. Kalah. Kalah Kalah. Ya. Baik. So kalau kata kalah pun betul, kalau siapa kata menang pun betul. Betul lah. Dua-dua. Sebab kata Mubarak Furi dalam kitabnya Rahib Makhtum, dia mengatakan tuan-puan sekalian, Uhud diisytiharkan menang dan kalah. Bukan kalah je. Okay? Kalah secara fizikal betul lah. Dia kalah sebab memang ikutkan dah menang awal-awal tu. Last kali kalah sebab Khalid Al-Walid buat serangan gerila balik. Dia buat serangan balas balik. Khalid Al-Walid ni tuan-puan sekalian, orang yang pernah merencanakan satu strategi gila untuk serang balas balik tentera Nabi Muhammad. Dan kalah Uhud atas idea Khalid bin Al-Walid tuan-puan sekalian. Anda ingat Khalid Al-Walid siapa sebelum dia masuk Islam? Dia bukan orang calang-calang tuan-puan sekalian. So sebesar-besar dosa, dia telah mendatangkan idea untuk menghancurkan tentera Muhammad pada waktu itu. Tapi tuan-puan sekalian, mulia dia sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tuan-puan sekalian tak pernah bunuh orang lagi kan? Kenapa kita rasa macam Allah tu tak dengar tak dengar taubat kita? Orang yang pernah membunuh pun Allah terima taubat dia sampai termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang dijanjikan syurga. Ini kan pula kita tak pernah berzina, tak pernah membunuh, dosa besar tak pernah buat. Tiba-tiba kita lah orang yang mengaku ataupun rasa mengeluh, Allah ni dengar kata taubat kita ni. Hati-hati yang tuan sekalian. Okay, baik, kembali pada ayat 159 surah Al-Imran.
So tuan-puan sekalian, lepas perang Uhud, antara benda yang berlaku adalah orang-orang mula menyalahkan pemanah-pemanah atas Bukit Uhud tu. So ramai orang mula bersuara buat satu rumus mengatakan punca kekalahan kita adalah kerana pemanah-pemanah Uhud turun daripada Bukit Uhud. So mereka buat postmortem, mereka kata itulah punca. Lalu tuan-puan sekalian, disebabkan rumus itu tersebar dalam kalangan orang Islam pada waktu itu, maka Allah datangkan satu perintah kepada Nabi. Okay, first kali tuan-puan sekalian, sebelum saya nak bagi tahu tentang ayat ni, anda kena tahu dulu apa benda yang berlaku selepas perang Uhud. Pertama, Islam kalah. Yang kedua, ekonomi jatuh. Kenapa ekonomi jatuh? Sebab orang Islam dulu bila mana tiba peperangan, kebanyakan mereka banyak melakukan infak. Dia infakkan semua harta benda dia. So bila mana duit-duit dah tak ada pula tambahan harta rampasan tuan-puan sekalian, ekonomi jatuh merodoh. Satu, Islam kalah. Kedua, ekonomi jatuh. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, apa benda? 70 orang mati syahid. Dan daripada 70 orang mati syahid ni tuan-puan sekalian, ada sentimental value kepada Nabi. Sebab apa? Pak cik Nabi pun salah seorang daripada yang syahid tu. Siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Hamzah pun turut syahid dalam tu. Dan yang keempat tuan-puan sekalian, yang keempat, Nabi juga turut tercedera dalam peperangan Uhud. Disebutkan ataupun setengah riwayat mengatakan gigi Nabi patah dalam peperangan Uhud. Jadi tuan-puan sekalian, 4 sebab ini tuan-puan sekalian, agak-agaknya cukup tak sebab untuk kita nak panggil semua pemanah-pemanah Uhud ni menghadap Nabi dan Nabi jerkah dan marah sekali kepada mereka. Patut-patutnya layak tak mereka dimarahi? Agak-agaknya lah dengan 4 sebab ni. Satu, sebab Islam kalah. Kedua, ekonomi jatuh. Ketiga, pakcik aku meninggal sekali dekat dalam tu, syahid. Yang keempat, aku cedera parah. Aku pun cedera parah. So agak-agak ini cukup tak reason untuk Nabi nak marah kepada pemanah-pemanah Uhud? Ya. Kalau ikutkan cukup sebab lah. Tapi sebab itulah ayat ni datang. Allah pesan kat Nabi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dengan sebab rahmat aku kepada kamu, wahai Muhammad, لِنْتَ لَهُمْ. Kau akan melemah lembut dengan mereka. Maksudnya, tuan-puan sekalian, Nabi ada 1001 sebab untuk nak marah ataupun menghukum pemanah-pemanah Uhud. Tapi Allah pesan, wahai Muhammad, kamu tadi mungkin kalah fizikal, tapi takkanlah lepas perang Uhud pun kau nak kalah lagi. Sebab peperangan terbesar sekarang ini lepas perang Uhud adalah peperangan nafsu. Kamu dah balik dari peperangan fizikal. Dan balik peperangan fizikal ni adalah bermulanya peperangan nafsu kamu. Adakah kamu ni sama macam sahabat-sahabat lain yang mula menyalahkan pemanah-pemanah Uhud? Kau Muhammad Rasulullah, kau berbeza dengan yang lain. Sebab itu Allah pesan pada Muhammad, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Atas sebab rahmat aku, wahai Muhammad, kau akan berlemah lembut dengan mereka. Dan tuan-puan sekalian, diringkaskan cerita, Nabi diminta oleh Allah untuk melakukan 3 perkara tuan-puan sekalian. 3 benda yang Allah minta Nabi buat. Sebagai tanda betul ke Muhammad, kau ni dah kau dah boleh berlemah lembut dengan mereka. So cara untuk berlemah lembut dengan mereka, Allah datangkan 3 benda. Kau boleh buat tak 3 benda ni? First kali, fa'fu anhum. Wahai Muhammad, aku nak minta kamu buat apa benda? Fa'fu anhum. Maafkan dan lupakan kesilapan mereka. Can you do that? Maaf dan lupa. Ibaratnya macam orang tu tak pernah buat salah kepada kamu. Maafkan dan lupakan kesilapan yang pernah dia buat kepada kamu, wahai Muhammad. Ibaratnya macam cerita pasal dia turun daripada Bukit Uhud. Benda tu tak macam, anggaplah macam tak pernah wujud. Maksudnya kamu dengan dia ni tak ada apa-apa, kosong-kosong. Kau boleh buat macam tu tak, wahai Muhammad? Forgive and forget. Boleh tak kita tuan-tuan sekalian nak buat macam tu? Kita ada kekuatan tak kalau orang buat salah kita, kita nak forgive and forget? Anak kita buat salah pun, lepas 10 tahun kita ungkit lagi. Betul tak? Anak kita buat salah kita 20 tahun, 30 tahun waktu kecil, dah tua bangka tuan-tuan sekalian. Kita dah ungkit kesalahan anak kita 20-30 tahun yang lepas. Allah minta Nabi Muhammad buat apa tuan-tuan sekalian? Fa'fu. Ampunkan dan lupakan kesilapan mereka. Dan selepas aku nak tengok betul ke tidak kau dah boleh ampunkan, forgive and forget ni, ampun dan lupa ni. Wastaghfir lahu. Tanda kau sudah mengampunkan dan melupakan kesilapan mereka. Wastaghfir lahum. Kau boleh minta keampunan untuk mereka. Wastaghfir lahum ni adalah bukannya orang yang buat salah tu istighfar. Allah suruh Nabi Muhammad tadah tangan minta keampunan untuk orang-orang tu tadi. Tuan-puan sekalian, ini satu benda yang berat tuan-puan sekalian Satu benda yang berat. Kenapa? Dia yang buat salah, patutnya dialah minta ampun sendiri. Tapi Allah surah Nabi Muhammad dalam satu, maaf lupa. Kedua, doakan pula keampunan untuk mereka.
Allah. So kalau orang yang ada lagi bengkak dalam hatinya, ada lagi parut tak boleh lupa, dia susah nak doakan keampunan untuk orang lain. Tambah-tambah orang yang buat salah pada diri dia. Orang yang menjadi punca dia patah gigi. Orang yang menjadi punca pakcik dia meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian. So Allah minta Nabi doakan. Okey, dan yang terakhir ni paling susah. Wahai Muhammad, yang nombor 3 aku nak minta kamu buat adalah wasyawirhum fil amr. Aku nak kau bermesyuarat dengan mereka. Tuan-tuan sekalian, mereka adalah orang-orang yang dikatakan menjadi punca kekalahan peperangan Uhud. Lalu lepas habis perang Uhud, mestilah antara benda yang menjadi perbincangan hangat dalam kalangan pemimpin-pemimpin orang Islam pada waktu itu adalah macam mana kita nak bina balik kejatuhan kita. Kita dah jatuh, ekonomi jatuh, ramai orang Islam dah mati syahid dalam peperangan Uhud. So how we build up again our nation? Macam mana kita nak bina balik nation kita yang dah jatuh? So tuan-puan sekalian, agak-agaklah kalau anda pemimpin pada waktu itu, anda nak berbincang tak dengan orang yang menjadi punca kekalahan dan kejatuhan nation anda sebelum ni? Saya nak tanya, anda panggil tak mereka dalam meeting? Tak panggil. Anda akan libatkan tak mereka sebagai orang-orang yang akan memberikan idea macam mana kita nak bina balik satu nation yang dah jatuh ni? Susah. Kita tak akan panggil dia orang. Kau punca, kau jauh-jauh. Kita nak panggil orang yang betul-betul nak support kita sekarang. Tapi Allah minta Nabi buat apa nombor 3? Satu, saya ulang balik. Satu, maaf lupa. Tanda kamu dah maaf dan lupa adalah kau boleh doakan keampunan untuk dia. Dan tanda kamu dah buat 2 benda tu tadi adalah kau boleh panggil tak mereka untuk datang meeting, minta idea pada mereka macam mana kita nak bina balik satu nation yang dah jatuh ni. So ini tanda orang yang dah lupa kesalahan orang tersebut. Kalau ada parut, dia tak akan panggil tuan-tuan sekalian. So sebab itulah fa'fu ni nilai dia adalah maaf dan lupa. Hanya orang yang maaf dan lupa tuan-tuan sekalian dia akan mampu panggil orang-orang yang menjadi punca kejatuhan dia untuk panggil bagi idea sikit macam mana kita nak bina balik Islam, nak bina balik satu kejatuhan yang kita dah jatuh dengan teruk ni. So nampak Sebab itu bila Nabi ajar kita Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebab kita nak minta Allah kalau boleh bukan sekadar ampunkan. Pengampunan Allah tu luas. Tapi ya Allah tolong padam sekali apa benda yang pernah aku buat satu ketika dahulu ni. Niat-niat benda tak baik tu erase sekali, padam sekali, delete sekali. Forgive and forget. Allah tak boleh lupa, tapi kita nak minta Allah tu macam tak payah wujud lah dalam buku kita ni. Sebab tuan-tuan sekarang kita kan ada 2 buku. Kita kan ada 2 buku. Apa nama buku kita yang pertama, yang baik-baik tu, yang simpan khazanah-khazanah baik kita ni? Apa nama buku tu? Apa nama dia? Siapa tahu? Tak tahu? Okay. Nama buku yang menyimpan khazanah-khazanah baik kita namanya Illiyin. Illiyin. Ini kitab yang menyimpan segala khazanah baik kita ni. Bukan alien ya. Illiyin. Okay? Illiyin. Itu kitab yang menyimpan khazanah baik kita. Okay. Ada pun pula kitab yang menyimpan khazanah-khazanah benda-benda buruk yang kita niatkan, yang kita buat ataupun sekalian. Nama kitab tahu apa benda? Sijin. Sijin. Okay? Saya ulang Yang baik namanya Illiyin. Yang buruk namanya Sijin. Okay, Sijin. Okay, baik teman-teman sekalian. So mudah-mudahan kita mengamalkan doa ini. Kita desperate nak minta Allah kabulkan doa kita ni supaya segala benda-benda yang kita pernah buat, yang pernah kita niatkan tuan-puan sekalian, kita nak minta Allah SWT ni kalau boleh yang buruk tu jangan rekod lah. Kalau boleh ampunkan dan lupakan sekali lah ya Allah, delete sekali. Sebab itu mahalnya doa yang diajar oleh Nabi pada 10 malam terakhir. Anda bayangkan kalau Allah kabulkan doa kita ni 10 malam terakhir. Tak kebahagia hidup kita kalau kita meninggal dunia tuan-puan sekalian. Saya rasa macam sangat banyak saya buat dosa dulu, tapi macam tak ada pula dalam kitab sijin saya. Itu tandanya Allah dah kabulkan doa kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian So doakan juga untuk kita bersama, kita semua mudah-mudahan dikabulkan doa tersebut. Okay, baik. So jelas kat sini ayat ke-13 tuan-puan sekalian surah Al-Muluk, dia peringatkan kita satu benda yang sangat mahal. Iaitu Allah kata secara jahar ke, secara rahsia ke, Allah dengar benda tu sama sahaja. Tidak ada beza gitu tuan-puan sekalian. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kita jangan pandang enteng pada benda-benda yang kita boleh normalize ataupun normalisasikan. So jangan biasakan, tak apalah, saya niat je tak buat pun. So dengan apa yang anda belajar ni tuan-puan sekalian, anda sudah tahu yang ada niatkan dia still tercatat. Dia masih tercatat. Yang kita nak elakkan tuan-puan sekalian supaya yang dicatat itu agarnya kita harapkan supaya dia tidak ada lah pada dalam catatan tersebut. Kita minta Allah lupakan sekali. Boleh faham
Sebab Allah kata innahu alimu bidatis sudur. Baik. As-sudur, bila kalau kita baca terjemahan tu puan sekalian, as-sudur tu maksudnya mana as-sudur? Ma mana as-sudur? Bukan sudu ya, as-sudur. As-sudur ma mana as-sudur? Anda Dada. tengok dalam terjemahan tu dada kan? Baik, ada tempat lain dalam Al-Quran as-sudur itu juga bermaksud hati. Sadru maksudnya hati. Jadi kenapa kalau kata hati yang nak dimaksudkan dalam ayat ni Allah tidak sebut innahu alimun bidzatil qalb ataupun innahu alimun bidzatil qulub. Innahu alimun bidzatil lubab. Innahu alimun bidzatil fuad. Kenapa mesti dipilih daripada 4 perkataan? Dalam Quran ada 4 perkataan maksudnya hati. Ada yang pertama namanya as-sadru, hati juga maksud dia. Yang kedua qalbu, qalbun, pun hati juga. Yang ketiga namanya adalah fuad, pun hati juga. Yang keempat namanya adalah lub, lam ba lub, maksudnya hati juga. So kenapa Allah, daripada 4 perkataan yang maksud hati ni, kenapa Allah pilih as-sudur? Kenapa tidak dikata bizatil qulub, bizatil fuad, bizatil lubab? Kenapa bizatil sudur? Kenapa mesti perkataan ini dipilih? Sebab tuan-puan sekalian, as-sudur, as-sudur, as-sadru adalah lapisan hati yang paling luas sekali. Lapisan luar. Lapisan yang paling luas sekali. So bila dia adalah the first layer, lapisan paling luar, so Allah kata innahu alimun bidzatis sudur, maksudnya dalam sudur, dalam qalbu, dalam fuad, dalam lub Allah tahu. Tapi kalau Allah kata innahu alimun bidzatil fuad, maka mungkin barangkali dekat sudur, dekat qalbu Allah tak tahu. Sebab yang 4 perkataan itu menggambarkan 4 lapisan hati manusia. Lapisan yang pertama namanya adalah as-sadru. Okay. 4 saya sebut tadi tu adalah lapisan hati manusia. Sadru lapisan nombor 1. Nombor 2 qalbu, itu lapisan kedua. Nombor 3, lapisan ketiga adalah fuad. Itu lapisan ketiga. Lapisan keempat namanya adalah lub. Lub. Okay. So tuan-puan sekalian, bila Allah kata innahu alimun bidzatis sudur, lapisan paling 2, maksudnya qalbu, fuad, lub cover sekali. Sebab Allah tahu semua sekali. Kalau Allah kata innahu alimun bidzatil qulub, sadru ibarat macam ni, Allah tak tahu lah dalam sadru kita. Sebab itu Allah pilih innahu alimun bidzatis sudur. Sebab dia cover 4 layer. Kalau sebut lapisan yang ketiga, mungkin lapisan 2 dengan 1 tu macam Allah tak tahu. Tapi Allah nak menggambarkan segenap lapisan hati manusia yang Allah tahu. Allah sebut innahu alimun bidzatis sudur. Boleh faham setakat ni? So lagu mana kita nak beramal dengan ayat 13 ni tuan-puan sekalian? Nak beramal ayat 13 tadi saya cerita tadi lah. Anda boleh mengamalkan doa tadi tu, Allahumma innaka afuun. Sebab Allah ni tahu benda yang kita detikkan dekat dalam hati. Yang buruk ke, yang baik ke, Allah tahu belaka. So kalau kita pernah terbabas tuan-puan sekalian niat benda-benda buruk sebelum ini, kita minta ampun dengan Allah. Dalam masa yang sama berdoa dengan doa tadi tu. Mudah-mudahan Allah menghilangkan dan delete segala benda yang pernah kita niatkan sebelum ini. Okay, baik. Seterusnya tuan-puan sekalian, ayat yang terakhir sebelum kita bersurai pada hari ini, kita ambil ayat 14. Okay? Sebab dia ada kaitan, dia dalam tema yang sama. Ayat 14 Allah menyebutkan, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Terjemahan dia adalah, tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam. Baik tuan-puan sekalian, ini adalah sambungan bagi apa yang Allah sebut innahu alimun bidzatis sudur pada ayat ke-13. Allah bagi tahu, tidakkah Allah menciptakan sekalian makhluk, ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Dan Allah tutupkan dengan 2 nama dia, iaitu Al-Latif Al-Khabir. Baik, saya nak fokus kepada Al-Latif Al-Khabir kat sini. 1, Al-Latif atau maksud Al-Latif, biasa kita sebut ya Latif, ya Latif. Al-Latif tu maksud dia apa benda? Lembut. Lembut. Yang maha lembut. Macam mana kita nak terjemahkan Allah tu maha lembut tu? Baik. Latif ataupun kita kata yang maha halus kan. Biasa kita sebut Latif ni lembut, halus. Tapi ramai orang tak faham halus tu macam mana? Lembut tu macam mana? Tuan Haji Basri kita menarik bila dia sebut perkataan terperinci. Itu pun antara satu terjemahan yang bagus. Jadi tuan-puan sekalian, satu benda yang saya nak clearkan hari ini, Al-Latif ni dalam Quran banyak digunakan. Satu, bila mana Luqmanul Hakim nak berpesan kepada anak dia, yang cerita pasal ada satu biji sawi dekat dalam batu tu, kan?
apa macam mana ya dah, fatakunu fi khardalin tu, sakhrah tu, ada cerita pasal ada batu. Allah kata punyalah Allah tu maha mengetahui, wahai anakku. Luqman pesan, Allah ni dia boleh tahu semua benda. Ibarat macam mana tahu? Ada satu benda sebesar biji sawi ada kat dalam batu. Anda bayangkan batu yang keras, ada biji sawi dekat dalam batu yang keras tu. Baik, katakanlah anda mendapat arahan, keluarkan biji sawi yang ada kat dalam batu. Anda boleh buat tak, tuan-tuan sekalian? Boleh tak anda keluarkan? Anda mungkin boleh keluarkan, tetapi apa yang anda akan buat untuk keluarkan biji sawi itu? Anda akan pecahkan semua batu. Betul? Betul. Tapi punyalah Luqman bijak buat satu analogi nak gambarkan punya Allah tu maha mengetahui. Allah kalau nak keluarkan biji sawi daripada batu tu, Allah tak perlu pecahkan semua. Sebab Allah tahu di manakah lokasi biji sawi yang ada kat dalam batu tu, Allah akan keluarkan daripada situ je. Anda faham tak faham ni? Kalau kita, sebab ada orang kata ada biji sawi dalam batu. So anda tak tahu di manakah posisi dia. Dekat tepi ke, dekat tengah ke, dekat bawah ke, ke atas ke, anda tak tahu. So anda apa yang anda akan buat adalah anda akan pecahkan semua, anda selihatkan, tu ada biji sawi, anda keluarkan biji sawi. Tapi Allah nak keluarkan biji sawi daripada batu, Allah tak perlu pecahkan semua. Sebab Allah tahu di mana lokasi biji sawi dekat batu tu. So keluarkan daripada situ sahaja. So hebat tak Allah? Hebat kan? So dekat ayat tu teman-teman sekalian, Luqman tutup dengan bagi tahu wa huwal latiful khabir. Again, perkataan latif digunakan dekat situ. Jadi kalau anda kata lembut, latif tu maksudnya lembut, macam mana benda yang keras lawannya lembut? Batu kan keras. Lembut. Jadi lembut ke masuk latif ni? Okey, itu satu. Saya nak bagi anda fikir. Dua. Dalam surah Al-Kahfi, bila mana pemuda-pemuda Al-Kahfi bangun daripada tidur, dan bila mana tuan-tuan sekalian dia kenal pasti antara isu terbesar dilepas dia bangun tidur adalah bukan berapa lama dia tidur, tapi dia bangun dia rasa apa? Lapar. Betul? Kan kawan dia tegur, kan bila mana bangun daripada tidur tu, the first discussion yang mereka buat adalah berapa lama kita tidur? Dia duk bincang berapa lama tidur tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, membincangkan berapa lama tidur bermanfaat ke tidak bermanfaat? Saya nak tanya. Katakan anda tidur malam tadi, anda duk cuek bahu suami anda, abang berapa lama saya tidur malam tadi? Anda rasa berbaloi tak perbincangan tu? Berbaloi? Oh, berbaloi ya? Saya tak tahu pula kenapa berbaloi. Kurang berbaloi. Okey. Saya cuba nak bagi gambaran kepada orang yang kata berbaloi tu. Lepas ni saya nak tengok anda jawab apa pula lepas ni, okey? Lepas saya datangkan benda tu, anda cuba jawab balik. Berbaloi ke tidak bincang? Okey, baik. Anda tanya suami anda, abang, berapa lama saya tidur ya malam tadi? Okey. Baik, pada orang yang kata berbaloi, soalan pertama saya adalah, anda tahu tak anda tidur pukul berapa malam tadi? Anda tahu tak pukul berapa anda tidur? Sebab kalau anda nak tahu berapa lama anda tidur, cara dia adalah anda kena tolak waktu anda bangun, anda tolak dengan waktu anda tidur. Satu soalan je daripada saya, tuan-tuan sekalian. Anda tahu tak pukul berapa anda tidur? Tahu. Are you sure? Tak tahu. Anda mungkin tahu pukul berapa anda masuk tidur, tapi pukul berapa anda betul-betul tidur, anda tahu ke? Tak tahu. Jadi kenapa saya kata itu tak berbaloi? Sebab anda takkan dapat jawapan dia sampai bila-bila. Sebab anda mungkin tahu anda bangun pukul berapa, tapi anda tak tahu anda tidur pukul berapa. Jadi macam mana anda nak selesaikan isu ni? Sebab anda kena tahu pukul berapa anda tidur. Barulah anda boleh tolak pukul berapa bangun, tolak pukul berapa tidur, dapatlah jawapan berapa lama tidur. Sebab itulah pemuda-pemuda Al-Kahfi ditegur oleh kawan dia. Dia kata, kamu tahu tak perbincangan ni sia-sia. Sebab kita tahu pukul berapa kita bangun. Sebab mereka kan berteka-teka, yauman au ba'da yaum, kita tidur sehari je kot ataupun separuh hari. Itu yang mereka rasai. Sehari ataupun separuh hari. Tapi ada kawan Ashabul Kahfi tegur, wallahu a'lam. Tuhan kita lebih tahu. Kan berapa lama kita tidur. Sebab kita tak tahu tuan-tuan sekalian pukul berapa kita tidur malam tadi. Masuk tidur anda tahu, saya masuk tidur pukul 10. Tapi tidur kat atas katil, saya buktikan satu lagi tuan-tuan sekalian. Anda setiap hari mungkin plan, saya nak tidur pukul 10 lah malam ni. Katakanlah sebelum PKP dulu tuan-tuan sekalian, kita boleh pergi masjid. Anda plan nak tidur pukul 10, tapi pernah tak anda tidur lebih awal pada pukul 10? Pernah ke tak pernah? Anda tak plan pun nak tidur pukul 10, tapi pernah tak anda tidur lebih awal daripada pukul 10? Pernah kan? Pernah. Situasi dia, bila mana kat kuliah maghrib dekat masjid tu, anda pergi masjid, kuliah maghrib. Dalam kuliah maghrib kan anda tidur. Anda plan nak tidur pukul 10. Tapi pukul 8 anda dah tidur dah.
So anda tak tahu pun yang anda akan tidur pukul 8 tu. Okay. Betul tak betul? Anda plan nanti pukul 10. Okey, itu satu. Itu cerita tertidur lebih awal dari pukul 10. Ada tak orang yang dah kata saya nak tidur pukul 10 ni? Pukul 10 dia masuk tidur, tapi ternyata dah atas katil, dah siap kelengkapan semua pun still tak boleh tidur-tidur. Ada kan keadaan sebegitu? Ada. So, kan, tidur jam berapa dan pukul berapa ni rahsia Allah. Tak tahu. So bila anda ajak bersembang berapa lama tidur, sekarang saya nak tanya berbala ke tidak? Tak berbala lah jawapannya. Sebab pas sudah, kata orang Kelantan, pas sudah takkan jumpa jawapan dia berapa lama. Gitu. Sampai ke sudah takkan jumpa berapa lama tidur ni, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kawan dia tegur, berapa lama tidur ni tak penting. Tuhan kita lebih tahu. Tapi yang kita sepakat sekarang ni adalah bila kita bangun tidur, kita ni tengah lapar ni. Tidur 309 tahun, tuan-tuan sekalian. Mau tak lapar? Kan? So kita tengah lapar. So apa dia pesan kat kawan dia? Pergi ke bandar, unzur ilal Madinah, pergi ke bandar, buat apa? Cari makan, tapi aku nak pesan satu benda, wahai kawan. Kau boleh pergi ke bandar cari makan, tapi aku nak pesan satu benda, wal yatalattaf. Pernah baca kan dalam surah Al-Kahfi kan ayat ni kan? Wal yatalattaf. Datang daripada word yang sama, latif, latafa, wal yatalattaf. Jadi kalau kata anda terjemahkan latif tu lemah lembut, adakah kawan dia pesan kat pemuda yang nak pergi ke bandar tu, dia kata kau pergi berjalan kat sana tu lemah lembut? Adakah maksudnya patahkan tangan pergi ke bandar macam tu kan? So tuan-puan sekalian, bukan maksudnya latif tu lemah lembut. Al-latif, latafa ni maksudnya adalah senyap-senyap. Sebab latif wal yatalattaf yang dipesan oleh kawan dia untuk pergi ke bandar itu maksudnya adalah senyap-senyap. Kau pergi ke bandar dalam keadaan kalau boleh jangan orang boleh hidu. Kau itulah ashabul kahfi yang dicari. Senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. So ibaratnya macam bahasa Inggeris tersebut sebagai sneaking. Tahu tak sneaking? Kita macam menyelinap. Gitu. Pergi ke bandar tu dalam keadaan menyelinap. Orang tak sedar kehadiran kamu. Dah cemerlang dah disguise dia. Dah cemerlang dah teknik penyamaran dia. Orang tak sedar pun dia berjalan kat bandar tu. Tapi kantoi kat mana tuan-puan sekalian? Kantoi kat mana? Waktu nak bayar duit rotinan tu. Dia tak kata rotinan lah. Contoh. Waktu nak bayar duit tu terkantoi sebab dia guna mata wang perak. Ibaratnya anda tertidur lama. Dah tiba-tiba tuan-puan sekalian, tiba-tiba anda pergi ke bandar, anda guna lagi duit shilling RM1 tuan-puan sekalian. Ini tandanya anda daripada zaman bila ni. Sekarang orang dah guna duit RM1 kertas warna biru. Anda guna duit shilling warna perak tu lagi. Ibarat macam tu lah. Tuan-puan sekalian, kantoi dekat situ. Tapi kembali pada poin wal yatalattaf tadi. Idea wal yatalattaf adalah pergi senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Dan begitu juga Nabi Yusuf AS, kan hidup dia tuan-puan sekalian banyak sangat ujian kan. Waktu kecil kena lempar oleh abang-abang dalam telaga. Kan? Dan dikutip bawa ke Mesir tuan-puan sekalian, kena goda pula dengan Imratul Aziz. Tak cukup Imratul Aziz goda tuan-puan sekalian, digoda pula oleh siapa? Perempuan-perempuan Mesir. Tak cukup digoda perempuan-perempuan Mesir tuan-puan sekalian. Kenapa lagi? Kena penjara sebab dituduh menggoda perempuan Mesir. Kan? Lepas tu tuan-puan siapa lagi? Lepas habis pula masuk penjara tuan-puan sekalian, ada pula masa tu Raja Mesir bermimpi. Kalut satu Mesir tuan-puan sekalian, Raja Mesir bermimpi. Yang ada 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Mimpi. Dia dah dahsyat. Raja pada waktu tak tenang tuan-puan sekalian, cari siapa boleh tafsirkan mimpi dia. Lalu tuan-puan sekalian, lepas 6 siri ke 7 siri babak musibah yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS, Allah gantikan dengan 6 ke 7 siri babak nikmat kepada Nabi Yusuf. Lepas di penjara, kena keluar penjara. Lepas itu pula, orang yang pernah goda-goda dia dulu tuan-puan sekalian, semua bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Abang-abang yang pernah membuang dalam telaga tuan-puan sekalian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Dan akhir sekali tuan-puan sekalian, surah Yusuf itu dengan apa? Mimpi dia pada awal surah Yusuf tu berjaya untuk ditafsirkan. Betul tak? Surah Yusuf kan dimulakan dengan cerita pasal apa? Mimpi Nabi Yusuf. Bilakah jawapan mimpi tuan-puan sekalian? Dekat hujung surah Yusuf. So nak kata tuan-puan sekalian, bila mana Nabi Yusuf tengok balik hidup dia, dulu aku kena uji banyak sangat, bertimpa-timpa episod musibah. Tapi lepas Allah bagi kebaikan dekat dia, apa lafaz Yusuf pada waktu itu? Dia kata apa? 1 bulan 2. Apa benda? 1 bulan 2? Okey, baik. Apa benda saya nak cerita tadi terganggu sikit. Apa benda? Okey, selepas episod musibah diganti dengan episod nikmat. Lalu apa yang Yusuf bagi tahu lepas dia dapat nikmat bertimpa-timpa pula daripada Allah selepas episod musibah tu? Dia kata inna rabbi latifun lima yasha.
So rupa-rupanya perkataan latif ni popular dalam kalangan para anbiya. Okay? Dia kata inna rabbi latiful lima yasha. Apa respon Nabi Yusuf? Dia kata apa? Aku tak sedar bila Allah bagi kepada aku kebaikan-kebaikan yang banyak ni. Sebab Allah pun nak bagi kebaikan, dia bagi kebaikan senyap-senyap. Macam tadi lah, wali talatah pergi ke bandar, senyap-senyap. Sebab aku tak sedar, aku rasa dulu macam banyak sangat musibah Allah bagi pada aku sebelum ni. Tapi bila Allah bagi kebaikan kat aku? Sedar-sedar aku dah jadi Raja Mesir dah. Sedar-sedar, aku dah boleh bawa parent aku datang ke istana dan minta parent aku duduk atas singgasana dah. Sedar-sedar orang yang pernah khianat pada aku dulu, lempar aku dalam telaga, dah bertaubat dah duduk kat bawah pula sekarang. So nak kata tuan-puan sekalian, itulah latif. Latif ni senyap-senyap, terperinci, ataupun kita kata sebagai halus lah. Halus perancangan Allah kepada kita ni. So sebab itulah tuan-puan sekalian, bila Allah kata innahu alimun bidzatis sudur, kenapa Allah boleh tahu benda yang ada kat dalam dada kita? Sebab Allah tu dia nak buat something, dia nak buat kerja, dia buat kerja tu senyap-senyap. Kadang-kadang kita tak nampak bila Allah bekerja. Yang pasti Allah bekerja untuk kita tuan-puan sekalian. Maksudnya bekerja kat sini maksudnya Allah menunaikan hak-hak manusia. Menunaikan hak-hak manusia. Sebab tu dalam satu surah tuan-puan sekalian, Allah menyebutkan huwa fi sya'nun. Allah berada dalam keadaan sibuk. Sibuk apa? Sibuk untuk menunaikan hak-hak manusia. Tapi kita tuan-puan sekalian bila sibuk sikit untuk Allah, kita mengeluh. Kan? Allah punya bagi tahu dia sibuk untuk tunaikan hak-hak manusia. Hak-hak kita tuan-puan sekalian. Tapi kita sibuk untuk beribadah pada Allah, kita kata Allah banyak sangat tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim. Mana keadilan kita untuk Allah? Allah ni untuk kita setiap saat tuan-puan sekalian, berapa banyak nikmat Allah bagi kita. Dalam satu saat, berapa banyak nikmat Allah bagi kita. Dalam satu detik, satu saat. Punyalah banyak. Boleh melihat sekarang, boleh mendengar sekarang. Ada nikmat angin, rasa sejuk sekarang ni. Dalam satu detik kita dapat semua benda tu tuan-puan sekalian. Dan bukan kita seorang je menikmati benda tu. Semua makhluk menikmati benda yang sama. Masya Allah. Tapi kita sibuk sikit untuk Allah. Oh, berkira dah kita. Berkira dah kita. Allah sibuk untuk kita. Tuan-puan sekalian tak pernah berkira kita. Okay? Sebab bila Allah buat kerja, dia latif. Dia senyap-senyap. Kita tak sedar benda tu. Dan bila Allah buat kerja, bukan sekadar senyap-senyap, dia bergaluh. Dia bergalus. Sebab itulah benda dekat dalam dada kita Allah boleh tahu. Sebab dia halus benda tu. Benda tu orang tak nampak. Benda tu sangat halus. Tapi Allah boleh buat benda tu. Allah boleh buat benda tu. Dan Allah kata Allah juga ada al-khabir. Khabar kan, semua benda menjadi khabir untuk Allah SWT. Khabir datang dari perkataan khabar. Berita. Semua benda yang berlaku dekat bumi yang Allah cipta ini, semua menjadi khabar kepada dia. Daripada sedalam lautan tuan-puan sekalian, sampailah sedalam-dalam hati manusia, benda itu menjadi berita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khabir, khabar. Khabar ni kan berita. Okay? Sebab itu tuan-puan sekalian, Allah kita tak pelik kenapa Allah kata innahu alimun bidzatis sudur. Sebab Allah itu latif, senyap-senyap, bergaluh kerja Allah, dan segala benda-benda yang ada kat muka bumi yang Allah cipta ini semuanya bersifat al-khabir. Dia menjadi berita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tidak ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda jadi macam berita kepada Allah. Semua benda report ada berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sedalam alam hati manusia sampailah benda-benda yang jahar daripada manusia itu sendiri. Okay? So wallahu a'lam bissawab. Tepat-tepat 10.30. Okay? Tuan-puan sekalian, ada soalan tak? Jelas tak? So ayat 13-14 hari ini kita berbicara tentang nila Allah tu tahu, tak ada benda terlepas dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tuan-puan sekalian, apa tindakan kita lepas ni? Al-amal kita. Tindakan kita adalah apa tuan-puan sekalian? Kena jadi orang yang berhati-hatilah dekat muka bumi lepas ni. Jangan kita nak buat kerja ataupun nak buat sesuatu kat dunia ni ikut dan kita je. Jangan kita rasa macam terdetik je pun, bukan apa-apa pun. Ketahuilah tuan-puan sekalian, dekat akhirat nanti anda takkan sanggup nak tengok aku pernah terdetik nak buat benda ni dulu. Jangan jadi orang yang menyesal ataupun yang berkata ya wailatana ma li hadzal kitab. Sebab dalam surah Al-Kahfi Allah bagi tahu bila dipaparkan saghiratan dan kabiratan itu, yang kecil dan besar itu, mereka mengatakan ya wailatana, celaka kitab ni. Sudah. Kenapa mereka mencelakakan kitab tu? Sebab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Dia tidak meninggalkan benda yang kecil maupun yang besar. Semua benda direkod oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So adakah anda nak menjadi orang yang menyesal ke akhirat bila mana Allah memaparkan semua benda from A to Z, kecil besar, semua dipaparkan oleh Allah. Nak tak benda yang kita sendiri pun tak sanggup nak tengok dipaparkan nanti. Macam. Sebab itu hidup kat dunia,
Bukan hidup dengan cara kita, ikut kepala kita, ikut suka hati kita. Hidup kat dunia ada ad-din. Ad-din tu maksudnya benda tu sekalian, cara hidup. So ad-din yang Allah gariskan kepada kita adalah al-Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maka Allah ajar kita hidup kat dunia bukan hidup dengan kepala akal kita, tapi hidup kat dunia kena ikut cara Allah. Kena ikut cara dia. Caca marbah hidup manusia pada hari ini bukan sebab Allah kata agama tu susah, banyak sangat ujian datang pada kamu. No. Hakikatnya caca marbah hidup kita pada hari ini tuan sekalian bila mana kita tidak hidup dengan cara hidup yang Allah nak suruh kita hidup tuan sekalian. Kalau kita hidup cara Allah suruh kita hidup tuan sekalian, insya-Allah Al-Islam akan melahirkan ataupun akan membuahkan ketenangan, akan membuahkan kebahagiaan, insya-Allah. Boleh faham tuan sekalian So, cuba bebaskan diri daripada nak hidup kat dunia ni ikut cara kita. Dalam beragama, tak semua benda tu puan sekalian datang dalam bentuk rasional. Tak perlu tunggu nak kena beribadah pada Allah tu kena tunggu rasional, kena tunggu relevan. Tak. Masakan tidak tu puan sekalian kalau macam tu lah. Kalau kata nak beragama ni mesti kena relevan, rasional. Macam mana kita nak describe ataupun nak jelaskan situasi yang dialami oleh Nabi Nuh AS. Contoh. Dah pukul berapa dah ni? 2 minit lagi boleh? 2 minit. 2 minit. Nak cerita pasal Nabi Nuh. Boleh? Boleh. Ke tak boleh? Boleh? Boleh, Boleh. Ustaz. Okay. Macam mana kita nak explain cerita pasal Nabi Nuh? Kalau kata tuan-puan sekalian, hidup beragama ni mesti kena relevan, Nabi Nuh AS diperintahkan oleh Allah untuk buat bahtera dalam keadaan dia itu bukan seorang tukang kayu. Saya ulang. Allah perintah Nabi Nuh untuk buat bahtera dalam keadaan dia bukan seorang tukang kayu. Kalau Nabi Nuh nak cerita pasal relevan dan rasional, ya Allah, kalau kau nak minta aku buat apa bahtera, pastikan aku dulu seorang tukang kayu. Tapi aku bukan tukang kayu, macam mana aku nak buat bahtera tu? So kalau ikut rasional, Nabi Nuh boleh je tolak arahan Allah sebab aku tak tahu macam mana nak buat bahtera tu. Sebab aku bukan seorang tukang kayu. Betul tak betul? Kalau ikut nak beramal kepada Allah ni kena tunggu rasional, Nabi Nuh boleh bagi alasan pada Allah, saya bukan seorang tukang kayu. Tapi kenapa Nabi Nuh AS taat perintah Allah untuk buat juga bahtera tu? Sebab Allah bagi jaminan, wasna'il fulki bi'ayunina. Wahai Nuh, kau memang tak akan mampu buat bahtera tu. Tapi dengan a'yunina wa wahyina, dengan a'yun, dengan pandangan aku dan wahyu aku kepada kamu, kau pasti akan boleh buat macam mana bahtera yang aku nak tu. Nampak? So dalam beragama, tak semua benda yang kita kena buat dalam agama kita ni semua kena tunggu relevan. Contoh, puasa ni relevan dia macam lapar, menzalimi manusia, kita akan kata macam tak relevan lah puasa ni. Tapi tuan-puan sekalian, segala amalan ni Allah nak tengok bukan kita punya rasional akal tu. Yang Allah nak tengok adalah bila aku bagi perintah, kau taat ke tidak? Itu je. Sebab hidup kat dunia ni, kita ni dengar ke tidak apa yang Allah suruh dan kita taat tak apa Allah suruh. Sami'na wa ata'na tak kita ni. Sebab kalau nak tunggu rasional tuan-puan sekalian, itu tandanya kita nak hidup dengan kepala akal kita, bukan nak hidup dengan cara Allah minta kita hidup. Boleh faham? Sama juga dengan Nabi Musa kan? Nabi Musa AS bila Allah minta dia pergi jumpa dengan Fir'aun. Dia boleh bagi alasan, kau nak minta aku berdebat dengan Fir'aun, wahai Allah, aku ni ada masalah speech. Aku gugup dalam berkata-kata. Kau nak minta aku berdebat dengan seorang juara pidato namanya Fir'aun? Kalau Nabi Musa nak fikir rasional, dia boleh kata, ya Allah, cari orang lain. Aku tak pandai berkata-kata. Aku gugup berbicara. Nak berhadapan dengan Fir'aun pula tu juara pidato. Dia bercakap di Tuhan, orang boleh percaya, ya Allah. Macam mana aku nak cakap dengan dia? Sebab itu dia minta pada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So nak kata tuan-puan sekalian, hidup sebagai hamba kat muka bumi ni menuntut kita untuk sejauh mana kita mampu sami'na wa ata'na. Sejauh mana kita dengar apa Allah perintahkan dan kita taat apa yang Allah perintahkan. Itulah nilai bagi seorang hamba, tuan-puan sekalian. Okay? Nak cerita panjang tak boleh, itu ringkas je. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian kita kembali pada bersemangat untuk hidup dengan cara Allah, bukan hidup dengan rasional dan akal kepala kita. Kenapa orang lari pada agama? Sebab dia rasa macam akal dia tu lebih hebat daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah. Okay, itu salah. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Rasa dah terlebih masa ni nak buka soalan pun sebab salah. Tak ada soalan Jelas saya ni tuan-tuan sekalian. So insya-Allah pada kuliah akan datang
kita akan masuk ayat ke-15. Ayat 15 tuan-puan sekalian sangat best. Kerana apa? Sebab ada cerita pasal anda akan mula naik ke atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Apa cerita maksudnya naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah tu? Nanti. Nanti kita akan cerita. Tapi saya bagi teaser tuan-puan sekalian, lepas ni kita akan mula naik ke atas, turun. Naik ke atas, turun. Okay. Apa cerita atas turun tuan-puan sekalian? Lepas ni insya-Allah. Panjang umur, kita sambung pada kuliah akan datang. Okay, tak ada apa-apa tuan-puan sekalian, tak ada soalan Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih tuan-puan sekalian atas perhatian, atas kehadiran. Ada berapa orang semua pada hari ini? 70 orang, masya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendengar apa yang Allah SWT sampaikan kepada Al-Quran, seterusnya mengamalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang setia dengan Al-Quran, hidup dengan cara Allah, bukan hidup dengan cara kita. Okay, itu hashtag pada hari ini. Hidup dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Hashtag kita pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih semua. Kalau Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Kalau ada kesempatan, insya-Allah kalau tidak ada aral, sebab saya dah 2 minggu di TV Hijrah live berbicara tentang doa-doa dalam Al-Quran. InsyaAllah kalau tidak ada halangan minggu ni, hari Jumaat, saya akan bersiaran langsung di TV Hijrah pukul 7.30 pagi. Okay? 7.30 pagi. Start daripada 2 minggu lepas. Sebelum ni saya banyak mengisi Assalamualaikum Ustaz, 7 sampai 7.30. Tapi Allah bagi saya peluang untuk saya pergi ke segmen live pula sekarang. So segmen live pukul 7.30 pagi tuan-puan sekalian. Setiap hari Jumaat insya-Allah kita akan berbicara mengenai doa-doa dalam Al-Quran. Dah 2 doa dah kita discuss sebelum ni tuan-puan sekalian, 2 minggu dah. So minggu ni doa yang ketiga. Doa mana tak decide lagi oleh pihak penerbit. InsyaAllah nantilah kalau kata berkesempatan 7.30 pagi hari Jumaat ni tuan-puan sekalian insya-Allah. Okay? Jemput tuan-tuan. Jemput tuan-tuan semuanya. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.